kita punya program malam ni memang rasa agak penting juga sebab dia pemahaman tentang beza antara medical card dan takaful keluarga. Okay, ini yang akan kita gunakan dalam sebagai tools dalam kita punya sales kita sehari-harian. Dan dalam masa yang sama juga dengan program malam ni, kita akan ketahui tentang mana satu yang kita nak bagi pada klien yang penting. Okay, mana satu yang klien yang kita nak bagi kat klien yang penting kan. Alright, kemudian kalau kita tengok kat sini, perlindungan takaful keluarga versus medical card. Thank you kepada Along lah sebab dia yang buat slide macam ni. Slide nampak lebih garang dan lebih berwarna-warni oleh kerana dibuat oleh budak muda lah, anak muda kan. Alright, perlindungan takaful keluarga versus medical card. Ramai yang masih keliru antara medical card dan perlindungan takaful keluarga. Jadi yang kita nak tahu kat sini ada 4, ada lebih kurang 8, iaitu sifat-sifat pampasan, pembayaran, kegunaan dan manfaat kepada waris dari segi fungsi. Lepas tu tanggungan liability, hutang, harga dan gambaran hospital. Saya harap slide saya ni jelas Right. Dan yang ke-9, tempoh bertenang. Kepentingan medical card dan takaful keluarga, kesimpulan. Ini antara konten-konten yang kita akan bincangkan malam ni. Right. Dia ada beza antara medical card dan takaful keluarga. Takaful keluarga ni adalah life takaful, medical card lah. Dan kedua-duanya boleh digabungkan dalam satu polisi. Kita ada 2 medical card yang boleh digabungkan dalam satu polisi. Yang pertama medical card bersama. Bersama yang yang terbaru lah, yang nampak menarik. Dengan perlindungan coverage yang tinggi, boleh bagi pada klien, tapi dia punya saving dia sedikit lah. Saving dia tak berapa banyak. Berbanding dengan medical card satu lagi nama Choice Plus di bawah Prime. Yang ini medical card coverage tak berapa banyak, tapi cover tetap ada lah. Paling minimum pun tahun 50,000. Dan dia punya kata apa? Saving sangat tinggi. Saving sangat tinggi ya. Saya boleh kata saving sangat tinggi Alright. Yang ini sifat-sifat pampasan medical card versus takaful keluarga. Yang kita nampak ni. Sifat-sifat pampasan. Apa tu pampasan? Pampasan tu kalau medical card pampasan dia ialah bayaran balik bil perubatan kepada hospital swasta ataupun reimbursement. Medical card bayar kepada hospital swasta. Medical card tak bayar kepada kita, dia bayar kepada hospital swasta. Perlindungan takaful keluarga ataupun life takaful, pampasan tu dia bagi kepada kita. Dan biasanya pampasan tu ikut jumlah yang ejen bagilah. Sebab tu kalau boleh kita advise jangan bagi coverage takat-takat 10,000. Tu celah-celah gigi saja tau. Kalau boleh bagilah coverage yang banyak lah. 30,000 ke atas tu okey. 30,000 ke atas tu okey. Walaupun orang kata 30,000 tu nampak sikit, tapi at least lebih banyak lah daripada 10,000 sahaja. Kalau boleh tu paling cantik 50,000 ke atas lah. Tapi kalau klien budget, kita buatlah 30,000. Sebab kalau kita attach medical card dalam satu polisi bersama, bayaran tu akan jadi mahal. Kalau kita tengok kat sini, kalau kita ada di antara ejen-ejen lain lah yang mungkin akan kata medical card takaful ikhlas ni agak mahal lah. Dia akan cakap macam tu kan. Kalau dia nak bandingkan dengan macam AIA ke apa ke, kalau AIA pun suami isteri dan 2 orang anak, satu family tu lebih kurang saya rasa dalam 400 lebih ke 500 juga. Kalau kata 2 suami isteri dan 2 orang anak. Dan itu hanya medical card sahaja. Tetapi kita punya medical card bila kita buat sekali dengan pampasan hibah kan, dia ada sekali medical card. Sebenarnya klien pun boleh dapat lebih kurang sama dan medical card ni tak naik harga pun. Takaful ikhlas ni saya bagi tahu, saya rasa beberapa kali saya ulang. Takaful ikhlas adalah satu company takaful yang sangat bertimbang rasa dan bertolak ansur. Yang mana apa? Kalau kenaikan harga medical card, macam kita ada medical card yang saya tunjuk belakang ni, ini kan.
Apa ni medical card Aileen Secure, yang lepas. Okay, medical card ni dia ada kenaikan sikit. Yang lepas ni dia ada kenaikan. Alright, sebab dia punya tabung tabaruk tu dah kena korek habis. Okay, dia dah tabung tabaruk tu dah jadi negatif. Okay, so Takaful Ikhlas atas arahan Bank Negara terpaksa menaikkan kadar sumbangan bayaran polisi. Tetapi saya boleh cakap lah, saya dalam industri selama 16 tahun, saya boleh cakap Takaful Ikhlas sangat bertimbang rasa, yang mana saya rasa satu-satunya company yang bagi pilihan kepada pelanggan sama ada untuk naikkan harga polisi dengan bayaran tabaruk, tambahan bayaran top up untuk dapat coverage sehingga umur 100 tahun ataupun sehingga matang polisi seperti biasa, ataupun dia kekalkan bayaran yang sedia ada sekarang, cuma tempoh tu akan berkurangan. Saya cakap terus terang, banyak-banyak company, Takaful Ikhlas adalah company yang sangat bertimbang rasa. Saya belum jumpa lagi company lain. Dulu saya pada Etika pun ada kenaikan harga medical card. Biasanya kalau kenaikan harga medical card ni, dia ada peringkat umur. Okay, kalau company lain tu, ada company yang macam tu, dia ada peringkat umur. Biasanya 0 hingga 6 tahun harga sama. Umur 6 sampai 18 tahun harga sama. Daripada 18 sampai 36 harga tu dia lain, maksudnya dia ada peningkatan lah. Maksudnya umur yang saya cakap ni dia ada peningkatan harga. 0 sampai 6 mungkin mahal sikit. 6 sampai 18 dia agak murah sikit sebab masa tu risiko kurang kan. Kalau 0 sampai 6 budak yang daripada umur 0 tahun sampai 6 tahun risiko jatuh, risiko penyakit agak tinggi. So medical card kebiasaannya mahal ketika itu. Okay, daripada umur 6 tahun ke 18, risiko penyakit tu dah mula berkurangan. Okay, so harga tu akan rendah sikit daripada umur 18 ke 36. Harga masa tu akan naik sikit. Okay, akan naik sikit 36 sampai 50. 36 sampai 45. Tak saya 36 sampai 45. Harga akan naik sebab ketika itu risiko penyakit dah mula ada sikit-sikit. Daripada 45 ke 50, harga naik lagi. 50 ke 55 naik lagi, 55 sampai 60 naik lagi, mungkin double triple macam tu. 60 sampai ke 65, 65 sampai 70. Setiap 5 tahun lepas tu dia akan revise balik harga. Itu medical card company luar. Tapi Takaful Ikhlas, saya cakap terus terang, saya ialah pemegang medical card daripada 2014, iaitu medical card Choice Plus. Medical card yang kedua dalam Takaful Ikhlas. Medical card pertama dalam Takaful Ikhlas adalah medical card Imat. Imat ni dia bayaran dia just medical card saja, tak ada apa-apa papasan. Tapi yang kedua medical card Choice Plus, medical card Imat tu Takaful Ikhlas dah tamat kan, tak ada dah. Kemudian medical card yang kedua adalah medical card Choice Plus, itu yang saya ambil. Saya cakap terus terang daripada 2014 sampai ke 2021 saya ambil medical card Choice Plus, tiada lagi kenaikan harga. Tak ada lagi kenaikan harga. Okay, tak ada lagi. Tak pernah naik harga lagi. Saya ambil ketika itu 2014 sampai sekarang 6-7 tahun dah. Okay, dah 7 tahun dah. Saya ketika tu saya umur 39 saya ambil medical card. Sekarang ni saya dah umur 46. Okay. So dah 7 tahun saya ambil medical card. Medical card Choice Plus tak ada naik harga pun. Okay. Tetapi Aileen yang saya tunjukkan tadi card tadi tu, baru yang itu ialah medical card ketiga untuk Takaful Ikhlas yang Aileen tu. Dia ada kenaikan sebab tabung tabaruk tu dah negatif. Okay, dah kosong. Okay, untuk info, tabung tabaruk ni dia berbeza-beza setiap polisi. Macam Choice Plus medical card saya tu yang saya ambil tu, tabung tabaruk dia lain. So, tabung tabaruk kat situ masih kukuh, tak ada kena korek lagi. So, medical card tu maintain lagi harga. Tapi Aileen yang saya tunjuk gambar ni, okay, yang saya tunjuk gambar ni, dia ni dah apa? Dia dah kena korek negatif pada tahun 2018 ke? Yalah, dia dah start pada 2018. Tabung tabaruk dah kena korek jadi negatif tabung ni. So memang dia tak ada kenaikan harga lah ketika itu. Memang pening kepala sikit lah ejen ketika harga dia naik. Tapi sehingga yang saya dapat info dalam bulan lepas, pelanggan diberi pilihan untuk apa, untuk sama ada nak terima ataupun tidak kenaikan harga.
Klien-klien saya ada je yang maintain harga yang sama. Right? Okay, kemudian kita tengok Okay, itu pasal medical card. Sekarang ni kita ada medical card yang keempat. Okay? Medical card keempat yang terbaru iaitu bersama, plan bersama. Mungkin ada yang tanya, adakah kebarang kalian medical card bersama tu akan naik harga? Okay, untuk itu, itu masa mula-mula pelancaran produk, bahagian actuary ada maklumkan lah, bahagian actuary ada maklumkan bahawa untuk kenaikan harga produk bersama ni mungkin agak tipis. Kerana apa? Kerana plan bersama ni dia telah didatangkan dengan RTU. RTU ataupun regular top up. Okay? Regular top up ni untuk cover tabung tabaruk tu. Sebab tu kalau kita tengok bila kita buat quotation, kalau kita tak letak tabung tabaruk, harga akan naik gila-gila kan. Tapi bila kita letak tabung RTU tu, harga akan turun. Lepas tu kita punya commission pun tak banyak ada untuk tabung RTU tu. Sebab dia dah banyak masuk ke dalam tabaruk. Alright? Itu pasal ni lah. Medical card kita, okay? Okay, jadi sekarang kena faham dua benda je. Medical card ni dia bayar ke hospital, okay? Dia tak bayar kepada klien, okay? Manakala pampasan ataupun yang kita dok bagi penyakit kritikal, kemalangan, hospital allowance, itu yang pelanggan akan dapat, okay? Itu dua benda yang berbeza. Itu yang kita kena terangkan kepada pelanggan sebab pelanggan biasanya confused antara dua benda tu, okay? Okey, kemudian ini antara yang pertama nampak gambar yang Along letak sini. Gambar hospital maksudnya satu bayaran kepada hospital, satu lagi ialah duit yang klien akan dapat. Okey? Alright. Yang kedua pembayaran. Okey, pembayaran medical card dan tangkap keluarga. Okay. Dari segi pembayaran, medical card bayar kepada hospital swasta je saya terang tadi. Perlindungan takaful keluarga bayar kepada orang yang dilindungi atau pewaris. Itu yang kita dah terang pada awal tadilah. Okay? Alright, ini yang kita kena faham dan ini yang kita kena terangkan kepada pelanggan. Alright. Yang ketiga, okay. Kegunaan dan manfaat kepada keluarga orang yang dilindungi selepas mereka meninggal dunia. Okay. Medical card dia apa kegunaan dan manfaat kepada keluarga orang yang dilindungi selepas mereka meninggal dunia. Right, medical card, okay. Selepas kematian, medical card tak ada fungsi dah. Okay. Okay, untuk bayaran macam pampasan kematian, kalau kita ambil medical card semata-mata sahaja, okay, macam ada beberapa company yang offer medical card sahaja, okay, walaupun dia punya harga hak tahunan ke unlimited, seumur hidup unlimited ke ataupun sejuta ke apa ke, tetapi bila berlaku kematian, jika sekiranya dia tidak letak pampasan kematian, maka medical card tu dia tak boleh bayar pun pampasan untuk kematian ke penyakit ke apa. Sebab medical card dia hanya berfungsi untuk masuk ke hospital swasta sahaja. Okey, itu info satu. Yang kedua, medical card kegunaan dia mesti masuk ke hospital swasta dan diberi rawatan perubatan. Okey. Saya ada jumpa kes seperti kes Abang Maksum. Okay, Abang Maksum tak ada dalam ni kan, tapi saya ceritalah juga pasal kes Abang Maksum. Okay, Abang Maksum, kliennya jatuh atau duduk dalam bilik air. Okay, terduduk dalam bilik air, lepas tu klien dia ni macam sakit lah kat belah bontot lah. Okay, mungkin retak dekat tulang pinggul lah. Okay, lepas tu klien dia tak pergi kepada hospital, dia just pergi klinik biasa, ambil ubat, makan ubat. Setahun selepas itu baru dia rasa macam tak boleh nak bergerak. Okay. Kemungkinan selepas setahun tu kita tidur ke apa ke, mungkin kita banyak duduk ke apa, dia efek kepada kita punya tulang belakang ataupun kita punya tulang pinggul lah. Okay. Okay, jadi klien ni minta sangat masuk kepada hospital swasta, dia masuk ke Mawar Hospital. Kemudian klien ni dia masuk hospital swasta, dia masuk Mawar Hospital. Doktor tak buat apa-apa rawatan lah, doktor just bagi makan ubat sahaja. Okay, lepas tu bila doktor bagi makan ubat sahaja, actually doktor nak buat pembedahan kita dia. Okay, doktor advise buat pembedahan.
Tetapi klien ni dia tak nak. Okay, dia bincang-bincang dengan keluarga, dia kata tak nak buat pembedahan. Jadi, apa yang berlaku ialah apabila doktor hanya bagi makan ubat tahan sakit dan tidak ada apa-apa rawatan seperti pembedahan ke apa-apa rawatan lain, maka medical card tu tidak tak cover pesakit tu. Okay, tak cover klien tu sebab apa? Sebab klien tu dia masuk hospital tu dia tak mendapatkan rawatan perubatan. Tujuan medical card ialah waktu emergency kita untuk rawatan kecemasan. Maksudnya kita kena masuk hospital buat rawatan dan ada perubatan, mungkin ada pembedahan, masuk air ke dalam badan admit, buat CT scan ke apa benda ke. Maksudnya kita kena dapatkan rawatan. Okay? Jadi klien ni dia tak dapatkan rawatan untuk medical card Medis Express. Bila kita call tanya kenapa medical card tak cover klien ni, dia kata sebenarnya kalau just hanya makan ubat, klien hanya boleh walk in kepada hospital, pergi jumpa jabatan sakit luar. Maksudnya dekat hospital swasta lah, dia ada bahagian pesakit luar. Just jumpa doktor, just check-check, ambil ubat, lepas tu balik je. Tak perlu bermalam pun dekat ward. Okay. Ini berlaku sebab klien dia tak nak ikut macam suggestion daripada doktor untuk buat operation lah. Okay, sedikit operation. Okay, jadi medical card tak nak cover. Okay, so klien kena bayar berapa ribu masa tu. So klien pun marah-marah, tapi nak marah pun bukan salah kita. Salah dia lah, kan. Okay, tu satu. Kita nak cuba claim under under kemalangan. Under kemalangan maksudnya jabatan kecemasan untuk kemalangan kemalangan 24 jam tu kan. Okay. Untuk info, jika berlaku kemalangan, kalau nak tuntut yang 1,500 ataupun kan medical card kita tu, dia ada rawatan di bahagian kecemasan kan, okey? Yang berapa ribu tu kan, 1,500 ke tak salah saya, yang itu kita boleh claim balik ataupun pay and claim. Kita nak claim yang tu, tetapi pihak Medical Express, Medic Express bagi tahu, untuk claim yang itu, klien bila accident, dia kena masuk hospital 24 jam. Dalam tempoh 24 jam selepas kemalangan. Kalau jatuh bilik air dalam tempoh 24 jam, kena bawa terus ke hospital. Okay, untuk dapatkan rawatan. Itu itu keperluan dia. Okay. Kalau dah selepas setahun baru nak pergi pada hospital, okay, untuk dapatkan rawatan kecemasan, itu dah tak terkira dalam 24 jam punya rawatan kemalangan tu. Rawatan kecemasan kemalangan. Itu ejen-ejen kena sentiasa ingat benda tu. Okay. Untuk rawatan kecemasan akibat kemalangan, klien ataupun pesakit kena datang ke hospital dalam tempoh 24 jam selepas kemalangan. Kena ingat Sebab apa macam tu kan? Kita kena fikir satu benda. Takaful dia ada undang-undang untuk dapat claim kita pun kena ikut patuh dia punya prosedur dia. Begitu juga saya bagi contoh macam takaful kenderaan. Saya masuk sikit takaful kenderaan Okey, klien kemalangan, klien kemalangan seminggu lepas tu baru dia buat report polis, dia bagi tahu seminggu lepas dia kemalangan, lepas tu dia baru nak hantar ke bengkel. Agak-agak takaful akan terima terus tak kos perbaikan kenderaan dia selepas kemalangan tu? Terima tak? Jawapan dia ialah takaful general akan minta surat tunjuk sebab dan kebarangkalian untuk untuk ditolak permohonan kos perbaikan tu kerana kemalangan tu mungkin ditolak. Okey? Sebab apa? Sebab dia dah kemalangan seminggu, lepas tu baru nak buat report, baru nak datang ke bengkel. Sebab apa? Bila dalam seminggu tu macam-macam boleh jadi. Okay, macam-macam boleh jadi. Daripada sedikit je tapak yang kemalangan tu mungkin boleh menghebab. Okay, sama juga macam takaful keluarga. Masa ketika kemalangan, kita tak pergi lagi hospital sebab kita kata nak biar-biar kan. Lepas tu kita masuk hospital, kita bagi tahu, oh saya kemalangan dah sebulan dah. Okay, saya kemalangan dah setahun dah, baru nak pergi hospital. Kemungkinan bahagian kemalangan tu dah mungkin menghebab ke bahagian lain, kita tak tahu apa. Kan? So itu yang menyebabkan medical card kita kemungkinan dia akan reject. So itu benda tu kena bear in mind lah. Okay, alright. So kalau kemalangan kena pergi segera ke hospital. Alright, untuk takaful keluarga pula, kalau tadi kita tahu bahawa medical card dia sudah tidak berfungsi selepas kematian orang yang dilindungi. Maksudnya lepas meninggal je medical card tak cover dah. Tetapi pampasan, okay, dia sangat berguna selepas orang yang dilindungi itu meninggal dunia.
Macam mana dia pampasan tu buat? Dia bagi duit. Dia bagi hibah. Kan? Itu yang kita nampak ada gambar kartun. Ada seorang ibu ni datang ke Takaful. Nak tuntut, bawa medical card nak tuntut. Dia kata medical card suami dia ada cover 1 juta. Kan? Lepas tu orang kat kaunter cakap apa? 1 juta tu medical card je. Puan masuk hospital je. Tapi bukan dibayar untuk pampasan. Nampak tak? Selepas berlaku kematian, orang yang tinggalkan akan suffer. Okay, so pentingnya pampasan untuk orang kata survive. Okay, untuk survive. Right, macam saya selalu sebut, wang ni sangat penting lah. Saya cakap sangat penting dalam kehidupan manusia. Tambah-tambah pula kita nampak macam kalau tengah orang kata duit tu tak penting, yang penting cinta dan kasih sayang. Itu memang memang hari-hari kena tanam pokok bunga lah. Kan, macam tu maksud saya kan. Tetapi wang ni dalam kehidupan yang penuh orang kata zaman sekarang ni zaman materialistik kan, materialisme ni, duit sangat penting sebab segala-galanya kena gunakan duit. Sebab tu kalau kita tengok dalam PKP, orang yang hilang kerja, orang yang kena buang kerja, orang yang kena potong gaji ke pelbagai, dia mengalami kemurungan. Sebab apa? Sebab ahli keluarga susah nak makan. Masalah kalau jika sekiranya ada anak-anak kecil. Okey. Saya rasa saya pernah post dalam status saya pasal pasal seorang gelandangan ada meninggal dunia dalam kereta. Okey, saya pernah post dalam status saya, siapa yang tengoklah. Saya pun sebenarnya tengok gambar tu saya sangat sebab apa? Kita kat rumah kita rasa kenyang tapi ada orang di jalan meninggal dunia Gelandangan tu tak ada rumah, dia duduk dalam kereta saga. Tak ada pintu pun kereta tu. Belakang tu ada nampaklah barang-barang mungkin dia angkut pada rumah dia yang lama agaknya. Duduk dalam kereta seorang diri. Okey, tak makan. Saya rasa tak makan sebab tinggal tulang sahaja semata-mata. Kalau lah saya dapat cari balik gambar tu saya tunjuk dalam iCard, kalian tengoklah. Memang saya sangat sedih Kalau kata macam gelandangan tu seorang-seorang boleh duduk dalam kereta, tak makan seminggu, 2 minggu, sehingga mati, sehingga meninggal dunia macam tu. Bayangkanlah kalau seorang bapa ataupun ibu, ada anak-anak kecil yang tidak makan 2-3 hari, okay? Tak makan 2-3 hari, kelaparan. Kerana apa? Dah kena buang kerja ke apa. Kita nampak kan masa awal-awal pasca COVID hari tu, sampai tahap ada isi rumah yang angkat bendera putih, ada sampai nak terjun bangunan apa semua kan. Sebab kerana duit tu penting kepada manusia zaman sekarang. Okay? Sebab kita terpaksa guna duit tu macam-macam. Kalau orang kampung, saya cakap terang, orang kampung kalau yang mana rajin yang mana rajin, orang kampung yang mana rajin dia ada tanam pokok. Dia tanam pokok sayur, pokok pucuk-pucuk untuk dimakan kan, bela ayam, bela ikan apa semua. Tak ada duit dia boleh hidup. Sebab apa? Di keliling rumah dia tu ada benda makan. Tak ada apa sangat pun dia boleh kait kelapa, kukur kelapa tu, lepas tu ambil pucuk ubi, buat masak lemak pucuk ubi, jadilah buat lauk satu hari. Nampak tu orang kampung yang mana ada tanah keliling rumah dia. Tapi kalau kawasan bandar, lepas tu kawasan bandar tu pula kalau yang mana duduk flat, nak tanam apa? Kan? Itu yang sampai tahap dia punya tahap kemurungan tu sangat tinggi. Okay? Sebab tu, itu kehilangan kerja masih hidup. Maksudnya boleh cari lagi lah kan. Usaha lah pergi kerja ke mana-mana yang takat kita mampu lah kan. Kalau boleh lah. Kalau kata memang dah sampai buntu sangat macam mana. Itu yang kita tengok ramai yang sampai tahap muflis, tak boleh nak bayar hutang sampai sangkut terjun bangunan apa semua. Kan? Tak ada makan apa semua lagi lah. Jadi, takaful pampasan tu sangat penting. Okay, sangat-sangat penting. Okay? Okay, nanti kita tengok belakang-belakang lagi. Ada banyak benda pasal pampasan pun sangat penting. Okay, alright. Selepas kematian, percaya tak? Okay, waris yang bakal kita tinggalkan amatlah memerlukan wang tunai atau pampasan untuk meneruskan kehidupan mereka telah anda tinggalkan. Okay. Kalaulah kita tinggalkan hanya 10,000 kat diorang, berapa lama agak-agaknya duit tu boleh bertahan? Okay. Kalau okey, tapi kalau macam saya dengan Faizal adalah buat quotation pada pelanggan-pelanggan kan.
Okay, kalau nak buat bagi medical card, nak bagi coverage tu ini apa semua, kalau umur tu dah banyak memang kita terpaksa letak apa basic 10,000 saja sebab kita nak bagi medical card campur sekali dengan coverage lain masuk sekali kan. Sebab bajet mungkin dalam 200 apa semualah klien kan, kalau umur dah lebih dah kan. Tapi kalau kita fikir-fikir balik 10,000 tu macam mana klien nak survive kan. Jadi mungkin kita terpaksa bagi klien fikir-fikirkan untuk hibah. Okay, mungkin kita kena terpaksa attachkan 2 polisi kat dia. Hibah dengan medical card. Kita cubalah buatlah yang mana kita agak-agak boleh. Alright, sebab benda tu sangat penting. Mungkin sekarang klien tu tak ada duit. Tapi kemungkinan nanti-nanti dia ada duit. So kita tambah-tambah lagi polisi dia. Sebab tu kalau boleh sentiasalah revise polisi pelanggan tu supaya apa dia sentiasa apa kita tahu dia punya keperluan ketika itu Alright. Dari segi fungsi okay, dari segi fungsi okay, medical card ni right, apa beza fungsi medical card dan takaful keluarga? Okay, perlindungan takaful keluarga ni dia menyediakan pampasan untuk peralatan sokongan. Dan okey, fungsi pampasan dia selain daripada dia bagi hibah apa semua atau pampasan penyakit kritikal ke apa ke pampasan takaful keluarga atau life takaful kita juga gunakan dia untuk duit tu untuk beli peralatan sokongan dan ganti pendapatan. Okey. Macam mana tu? Apa maksud dia? Okey. Untuk peralatan sokongan, okey macam ni saya cakap apa pengalaman yang saya pernah hadap sebelum ni ataupun pembacaan saya. Okey, klien yang masuk ke hospital kerajaan untuk info bukan semuanya percuma tau. Yang percuma dalam hospital kerajaan yang percuma hanyalah rundingan pakar. Okey, rundingan pakar. Pakar dia buat operation, pakar punya nasihat. Hospital kerajaan percuma yang tu. Ubat pun ada yang percuma, ada yang kena bayar. Okey, kalau ubat yang macam berkualiti sikit, hospital kerajaan memang kena bayar Tetapi kalau kemalangan kena masuk besi. Okey, kena masuk besi ke ataupun apa-apa peralatan sokongan, hospital kerajaan kena bayar. Bukan semua percuma pun hospital kerajaan. Okey, dia ini bukannya wing swasta ke apa semua tu. Semua wing. Okey, hospital kerajaan tak kira lah hospital kerajaan dia ada 2 wing wing tu maksudnya sayap lah. Hospital kerajaan ada sayap swasta, ada sayap kerajaan penuh lah. Untuk peralatan sokongan tak kira mana wing pun, semua kena bayar. Okey? Sebab tu kita dengar ada orang kadang-kadang terpaksa minta derma sebab terpaksa masukkan alat macam besi dalam badan sehingga 30,000, 20,000 nak ambil mana duit tu. Okey? Jika sekiranya dia ada sok-sok, okeylah. Okey, tu pun sok-sok bukannya dapat lala tu juga. Macam lala tu masa tu juga. Okey? Kadang-kadang lambat. So terpaksa pinjam duit orang. Kalau orang mau bagi. Kalau orang tak mau bagi macam mana? Kan? So benda tu penting jadi pampasan takaful diperlukan ketika itu. Okey? Pampasan takaful pun jika sekiranya macam katalah kemalangan. Okey. Kita kadang-kadang tak perlu tunggu pun klien tu dia orang kata sampai tahap keluar hospital baru kita nak buat claim ke macam mana kan. Okey, katalah klien tu perlukan alat sokongan. Okey. Doktor just buat report. Okey, doktor just buat report. Lepas tu buat report apa pasal keadaan pesakit dan benda tu boleh terus hantar kepada pihak takaful untuk dapatkan pampasan ketika itu. Cuba kena tengok tapi kena tengoklah pampasan macam mana. Kalau untuk patah-patah memang takaful memang kita tak bayarlah untuk patah-patah. Kalau macam hilang anggota badan kita bayar. Kemudian okey untuk rawatan kecemasan. Itu kita bayar. Okey, rawatan kecemasan dalam hospital Okey, tetapi itu untuk PA. Okey, personal accident comprehensive. Itu memang kita bayarlah. So kalau kata klien tu ada ambil comprehensive PA ataupun CPAB, so dia boleh claim yang untuk yang belanja perubatan kecemasan tu. Okey? Macam untuk operation ke apa benda tu boleh dapat yang itu. Okey?
Alright. So benda tu boleh orang kata boleh dapatkan report pada hospital terus hantar ke takaful ikhlas. Tapi kita bayar setakat itu sahajalah. Katalah kita bagi dia 30,000. Kalau untuk TPAB untuk macam apa belanja kecemasan tu dalam 1,500 kita bayar yang itu. Okay? Alright. Jadi kalau kata macam kemasukan besi yang berpuluh-puluh ribu ke apa ke, kalau kata macam masuk medical card, benda tu medical card dia cover. Okay, medical card dia cover. Okay. Okay, cuma okay, kita tengok nanti Alright. Dalam takaful keluarga untuk pampasan, peralatan sokongan dan juga ganti sebagai ganti pendapatan. Okey, untuk medical card boleh bayar bil rawatan. Okey, tapi untuk kerusi roda memang kita kena bayar sendiri. Kaki palsu memang bayar sendiri. Peralatan bantuan. Okey, peralatan bantuan okey. Peralatan bantuan ni kalau macam besi tu kalau tak silap saya untuk medical card yang pernah kita buat sebelum ni kalau sekiranya dia macam besi yang sementara. Besi sementara tu kita cover, memang kita cover lah. Okay, kalau besi kekal itu memang kita kena check balik lah. Okay, besi kekal kita kena check balik. Sama ada dia cover atau tak. Sebab saya sebelum ni saya pernah buat claim under QPAX Care. QPAX Care besi sementara dia cover. Okay, tapi saya belum pernah lagi dapat kes-kes yang besi kekal. Okay, besi kekal tu kita kena check balik lah macam mana. Tapi kalau ada kawan-kawan kita yang ada pengalaman pelanggan pernah claim untuk besi kekal, cover atau tidak untuk medical card bagi tahu lah. Okay. Alright. Okay. Peralatan bantuan ni macam contoh tongkat. Itu kena bayar sendiri lah. Kena beli sendiri Okay. Untuk kehilangan pendapatan semasa tak boleh bekerja macam MC. Okay. Untuk kemalangan yang paling kita risaukan sebab kadang-kadang kemalangan boleh menyebabkan kita terpaksa MC berbulan-bulan. Jadi pengalaman saya sendiri, klien ada ambil TPAB atau itu comprehensive accident. Okay. Saya lebih suggest sekalian untuk bagi untuk kemalangan, bagi comprehensive accident kalau boleh bagilah sehingga 50,000 ke atas. Okay, sebab apa klien saya ni saya cover dia daripada tahun 2013 saya bagi polisi yang pampasan punya lah. Untuk apa accident saya bagi TPAB tapi saya bagi yang 30,000 lah sebab dia bajet dalam 100 lebih saja. So tahun lepas saya pernah cerita sebelum ni, siapa yang ada ikut kelas yang sebelum ni, klien tu dia ada masuk hospital kerana sorry dia bukan masuk hospital, dia just MC sahaja kerana dia punya buku lali dia bengkak dan retak ke patah, saya patah. Okay. So dia kena MC selama 7 bulan. Okay, takaful ikhlas bayar seminggu sebab MC tu duduk rumah je kan. So dia bayar dalam seminggu RM60. Kita darab 12, darab dengan 7 bulan. So dapatlah MC sebanyak 2,000 lebih. Okay, so dia pun kerja kerajaan memang dapat je. Orang kerja kerajaan ni dia punya gaji jalan kan. So wife dia kata dengan kata dapat pampasan MC tu bolehlah belanja kawan-kawan dia makan lah. Sebab masa dia jatuh pokok tu, kawan-kawan dia lah tolong bawa ke hospital ke bagai apa semua kan. Bolehlah belanja kawan-kawan yang bantu dia. Right? So benda-benda macam ni pampasan sangat penting sebenarnya. Dan medical card pun sangat penting juga. Kedua-duanya penting sebenarnya. Okay, tapi kita kena tengok keadaan bajet pelanggan. Okay? Kalau bajet pelanggan tu rendah sahaja, so kita kena timbang-timbangkanlah buat macam mana. Okay, kemungkinan kita kena adjust tempo. Kalau klien nak semua, mungkin kita terpaksa adjust tempo. Katalah pelanggan tu baru mula kerja, lepas tu dia punya kerja pun agak mula stabil. So, kalau kita nak bagi sampai umur 70-80, nanti medical card tu dan pampasan tu mahal. Okay, mahal satu dan kemudian dia jadi sikit-sikit saja kan. Kita terpaksa bagi 10,000, 20,000 macam tu kan. So, kita mungkin terpaksa suggest kepada pelanggan, okay lah macam ni lah, sementara kau nak mula stabil ataupun belum stabil, apa kata kita buat dulu medical card dan pampasan,
yang tinggi, tapi dengan kita pendekkan tahun dulu. Kita pendekkan tahun supaya dalam tempoh tu dia punya pekerjaan boleh stabil, dalam masa yang sama dia dapat coverage yang tinggi dan medical card full cover. Itu satu idea lah. Satu idea. Tak semestinya dia buat sampai umur 70. Kita sekarang duk setting kepala kita buat sampai umur 70 atau 80 ataupun 100 saja kan. Tapi kita tak terfikirkan tentang apa keperluan mendesak pelanggan ketika sekarang. Okey? Jadi sebab tu kita kena selalu servis klien. Kita kena selalu riki-riki. Klien dah stabil belum? Kalau klien dah stabil, kita mungkin boleh buat tambahan polisi untuk dia kemudian hari. Okey? Cuma sekarang ni kita advise dia dalam jangka waktu pendek. Kena bagi tahu lah kenapa kita advise macam tu. Sebab kita nak tinggikan pampasan dia dan kita nak bagi medical card dalam masa yang sama. Right? Alright, kemudian tanggungan liability kalau kita tengok di sini, medical card tak boleh digunakan untuk dapatkan pampasan tunai. Ini kita kena faham lah. Okay. Pampasan kematian, okay. Ini kita dah tengok tadi. Okay, pampasan kematian boleh digunakan untuk bayar hutang. Okay. Bayar hutang si mati. Okay, tanggungan liability, pinjaman rumah, kenderaan, bil-bil, kita kena mengaku benda tu sangat penting sebenarnya. Okay. Semua orang ada masalah daripada segi tanggungan liability. Ada hutang, ada tanggungan bil, dan sebagainya lah. Okay. Medical card dia tak boleh bayar semua tu. Tetapi pampasan sebab tiba-tiba dia hilang kan. Saya pula terrisau. Okey, jap. Alright, saya punya suara ada dengar ke sebab tiba-tiba dia terhilang tadi screen tadi. Okey ke? Clear. Okey, cantik. Alright. Okey, jadi dekat sini takaful boleh kalau live takaful boleh selesaikan hutang Recording in progress. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada dengar suara Dengar Alright. Kita masuk balik. Okey, sorry line tu mungkin tak apa clear. Okey, medical card hanya boleh gunakan untuk rawatan swasta, hospital swasta saja. Takaful boleh selesaikan hutang peribadi si mati. Tadi kita dah sebut. Okey, harga. Kita tengok harga. Okey, medical card harga agak mahal lah. Okey, bergantung pada umur dan akan ada kenaikan harga kerana kesan kenaikan inflasi kos perubatan yang meningkat setiap tahun. Tapi medical card yang saya sebutkan tadi macam kita ada yang Choice Plus bersama ni dia agak tipis lah untuk kenaikan harga. Okey, kita doa-doa supaya kenaikan harga tu tak berlaku lah. Okey, tapi yang island tu macam saya cakap awal-awal tadi ada cuma dia bagi pilihan sahaja. Alright, kemudian takaful keluarga kita untuk life takaful kita ada perlindungan takaful life yang sangat murah di mana pelanggan boleh carum terendah RM42 saja sebulan. Okey, bergantung pada umur dan pekerjaan. Ini untuk hibah lah Okey, jadi fungsinya kedua-duanya berbeza tetapi kedua-duanya memberi manfaat pada pelanggan. So kita kena terangkan dengan cara yang betul lah kepada pelanggan. Okey, kalau dia nak tambah medical card, tu harga dia akan jadi mahal sikit. Tapi dalam masa yang sama dia perlukan juga life takaful. Itu yang kita kena sentiasa fikir kena sentiasa pertimbangkan dan minta klien pertimbangkan. Right. Gambaran hospital. Okey, kita nampak dua keadaan. Okey, kalau sekiranya klien dia ambil medical card,
Okey, nampak hospital yang dia akan masuk memang cantik lah. Kan, nampak menarik, nampak eksklusif kan. Okey, boleh orang boleh siap tunggu dalam bilik yang kita duduk tu. Tu bestnya. Memang selesa, sangat selesa kalau duduk dalam hospital swasta. Okey. Kalau dengan pelan takaful hayat sahaja tak ambil medical card, tu kita nampak kita terpaksa berkongsi dengan ramai orang, tambah pula dengan COVID sekarang ni kan. So kita terpaksa berimpit-impit sikit, kadang-kadang ada tempat kosong, kadang-kadang tak ada. Saya cakap terus terang, masa tahun 2016, masa tu mak saya dia sakit buah pinggang. Okay, masa mak saya dia terpaksa masuk emergency kecemasan. Nak masuk ke ward tu, nak masukkan ke dalam ward tu sebelum ada katil, sebelum ada kosong kat dia tu. Mak saya terpaksa diwardkan sekejap. Dekat macam dia kena tidur dekat macam apa? Macam koridor sekejap je lah, sekejap. Okay? Sebelum dimasukkan betul-betul ke ward dia. Itu kadang-kadang hospital kerajaan terlampau ramai yang masuk, terlampau ramai. Campur segala macam bangsa dan kaum dalam tu. Okay? Kita tak tahu pula orang tu macam mana keadaan dia, clear tak daripada COVID ke tak kan? Sekarang ni penyakit yang paling kita risau ialah COVID. Kalau dulu sebelum ni kalau nak masuk hospital kerajaan, kita bimbang kalau orang tu ada denggi. Kalau kita duduk tingkat 1, kita risau sebab nyamuk denggi tu, dia boleh naik sampai tingkat 1, dia gigit orang yang kena denggi, dalam masa yang sama dia boleh gigit kita balik. So berjangkit kat situ. Pun boleh jadi. Dulu kita risau pasal denggi. Okay, saya dulu pernah masuk juga hospital, risau je kalau orang kena denggi kan. Sebab tu kalau hospital kerajaan sebelum ni lah, dah lama dah saya tak masuk, na'udzubillah min dzalik, janganlah masuk kan. Kalau orang kena denggi biasanya dikelambukan dia. Okay, tapi sekarang ni saya tak tahulah macam mana, mungkin diorang asingkan ward ke macam mana ke, tak tahulah. Tapi dalam keadaan bersesak-sesak, dalam keadaan COVID sekarang mungkin susah nak masuk ward yang diasingkan. Okay, mungkin terpaksa campur. Tapi kalau dengan medical card, kita dapat keselesaan lah. Okey, rawatan pun kita rasa selesa. Orang boleh tunggu kita kan. Kalau nak dapat bilik eksekutif macam ni, mungkin kita kena ambil medical card yang berharga RM250 ke atas. Okey, kita dapat rawatan eksklusif lah. Tapi kalau kita untuk medical card bersama, kalau kita ambil walaupun bilik 100.5 sekarang, tapi kalau kita tak gunakan medical card tu, setiap 2 tahun medical card tu dia akan ada insentif kenaikan harga bilik. Maksudnya kalau bilik yang masa kita sign up ambil takaful, kita bagi ejen bagi bilik yang 100.5, 2 tahun tak pakai kad tu, nanti tahun yang ketiga klien boleh dapat bilik yang RM165 iaitu kenaikan 10% daripada harga asal. Setiap 2 tahun kalau tak pakai, lama-lama akan naik bilik eksklusif juga. Okey, tanpa peningkatan bayaran. Okey, dia just macam tu. Itu yang best hospital swasta. Saya tengok yang saya pernah pakai hospital swasta ni semasa anak saya yang keempat masuk ke dalam hospital, masa tu dia baby. So memang selesa lah. Walaupun bilik 2 orang, saya boleh tunggu dia. Kan masa tu pula bilik tu tak ada orang katil sebelah. Jadi saya boleh tunggu dia dalam bilik tu. Tu rasa lega lah. Sebab bilik baby kan. Alright. Kemudian saya punya suami Cik Ayub pun pernah duduk dalam bilik yang selesa juga. Okay, hospital swasta. Masa tu dia sakit macam ada buasir sikit lah. Okay, jadi bila gunakan faedah hospital swasta ni, yang bestnya rawatan pun cepat. Dia boleh buat endoskopi dalam maksudnya dia masuk malam tu puasa, besok pagi terus buat endoskopi, lepas tu terus buat rawatan kat dia. Nampak tak? Kalau hospital swasta. Kalau hospital kerajaan yang saya nampak macam saya nampak kes bapak mutu saya sini, saya cerita keadaan sekeliling saya lah. Saya nak cerita orang macam klien tak adalah sampai tahap-tahap tu kan. Sebab klien saya biasanya dia ada medical card kan. Okey, macam bapak mutu saya, dia tak ada medical card. So, dia terpaksa macam batu karang.
Dia terpaksa follow up dengan hospital Selayang. Masa mula-mula kena batu karang tu, dia kena datang setiap bulan. Setiap bulan sampailah operation dibuat, dan selepas tu barulah barulah 3 bulan sekali, lepas tu dah okey, barulah tahun sekali. Selayang ketika itu sebelum dinaikkan taraf sebagai hospital COVID, hospital Selayang dia banyak pakar kepada batu karang. So kena datang tiap-tiap bulan, bayangkan orang tua datang pada Sabak Benam ke hospital Selayang. Okey, jadi itulah kalau hospital kerajaan dia kena follow up lama, saya rasa kena follow up sampai setahun baru operation dibuat. Kalau dia ada medical card sebelum tu, alhamdulillah boleh guna medical card tu untuk masuk ke hospital swasta. Tapi sebab faktor umur dia nak ambil pun dah tak boleh kan. Right. Okay, tempoh bertenang medical card. Yang ni kena faham. Tempoh bertenang medical card untuk ini untuk medical card. Life takaful nanti sebelah. Okay, untuk medical card, tempoh bertenang, maksudnya tempoh bertenang ni berapa lama kita boleh claim medical card tu. Okay, kena tengok okay, katalah hari ni tempoh berkuat kuasa, hari ni medical card berkuat kuasa. Terlepas 24 jam daripada tempoh berkuat kuasa tu, klien kemalangan. Okay, dah boleh pakai medical card tu untuk kemalangan. Itu penting kenapa klien tu bila dia nak ambil polisi, kita kena minta bayaran pertama dengan dia. Sebab kita kena bagi tahu dia bila kata polisi tu terus infas dalam masa 24 jam, kita terus cover dia kemalangan. Okay? Yang kedua ialah 30 hari selepas polisi berkuat kuasa, klien boleh claim untuk demam yang bukan akibat jangkitan kuman. Okay, jangkitan kita punya staff kita ni dia ejaan salah, wrong spelling Demam bukan akibat jangkitan kuman. Okay, apa tu jangkitan kuman? Untuk anggota sinus. Demam yang bukan jangkitan kuman, anggota sinus. Apa tu anggota sinus? Tekak hidung telinga. Itu demam yang bukan akibat jangkitan kuman, anggota sinus, kena faham. Yang kedua kemalangan cover. Yang ketiga appendix, dan keempat denggi. Okey, so 30 hari boleh cover dah penyakit-penyakit ni. Okey. Dan selepas 120 hari dah boleh cover kesemua penyakit. Kecuali dia perlukan pemerhatian selama 2 tahun untuk beberapa penyakit ni iaitu cyst, tumor, kanser, buah pinggang, meteoritis, kencing manis, darah tinggi, hernia, sinus, jantung, dan ada 1-2 penyakit lain lagi yang saya tak ingat. Okay? So benda-benda ni dalam tempoh 2 tahun pemerhatian. Bermaksud apa? Bermaksud dalam tempoh 2 tahun ni, kalau sekiranya penyakit tu doktor dia declare klien tu dia kena dalam tempoh 120 hari, tempoh bertenang 120 hari tu, katalah doktor declare benda tu berlaku ketika dia baru ambil polisi ataupun dalam tempoh cooling period 120 hari tu, atau klien punya coverage tak dapat. Okey, contoh macam ni. Okey. Klien saya dia pernah dia jadi segugut. Okey, segugut ataupun dalam bahasa istilah dipanggil meteoritis. Okey. Ketika itu saya pun tak perasan pasal cooling period 2 tahun tu untuk meteoritis. Okey, dia berlaku mak dia ni mungkin tahu dia ada segugut. Ni ambil untuk anak Mak dia tahu dia ada segugut sebab mak dia selalu pergi buat check up. Bukan check up lah, pergi klinik. Tiap bulan masa period mak dia kena pergi klinik ambil painkiller. Dan ubat untuk hentikan darah. So dia tak bagi tahu pada kita sebagai ejen takaful anak dia ada masalah tu. Okey. Lepas tu selepas 6 bulan dia ambil polisi, dia kata anak dia turun darah tak berhenti. Okey, terpaksa dalam tempoh 2 jam terpaksa tukar berapa kali pad. Okey, sebab apa? Okey, untuk info meteoritis ni bermaksud rembesan darah dalam rahim yang berlaku terlampau banyak. Okey. Jadi dia bukan dah macam darah yang
bukan dah lagi darah yang keluar daripada tiup fallopian, tak. Tapi dia darah daripada rahim tu. Dalam dinding-dinding rahim tu dia keluar terlampau banyak. Tu dipanggil meteorisis. Ataupun dalam istilah kita panggil tenggugut, tenggugut. Okay, so mak dia selepas 6 bulan nak claim benda tu, okay, kita pun cakap lah, boleh kot claim. Kita tunggu dia masuk hospital lah pakai medical card, choice pass ketika itu yang saya bagi tu. So, dengar-dengar reject rupanya. Masya Allah, kita tak tahu. Okay, sebab kena buat catatan. Rupa-rupanya anak dia tu memang setiap bulan ada ambil ubat dekat klinik. Okay, sebelum ambil polisi lagi. Tu kena faham. Okay, jika tempoh bertenang ni, bila kita punya bahagian takaful, dia cek-cek, ada sejarah penyakit sebelum ambil polisi, atau dalam tempoh cooling period 4 bulan tu, yang 120 hari tu, confirm claim tu reject. Okay, sebab tu kena berhati-hati. Okay, okay, sebab tu kena berhati-hati juga dengan declaration. Okay, macam contoh declaration. Okay, macam contoh klien tu dia dah ambil medical card 10 tahun contoh, dia ambil medical card 10 tahun. Doktor dia, okay, untuk info semua ejen-ejen yang ada dalam ni, bila kita pergi pada swasta, doktor dia akan tanya kepada kita tau. Dia akan tanya, okay, ada tak apa-apa penyakit yang kita pernah kena sebelum ni? Kita pun dengan tenang hatinya jawab, saya rasa ketika kecil dulu saya ada asma lah. Okay, klien ni satu perangai, bila masuk hospital semua dia nak cakap. Tapi depan ejen dia cakap semua tak ada penyakit. Itu perangai klien. Okay, kebanyakan klien lah macam tu. Okay, bila kita tanya ada sakit tak? Tak ada. Tapi dekat depan doktor, automatik benda tu macam dia kena pakai kerusi bercakap benar tiba-tiba. Alright. Okay, klien saya ada 2-3 orang jadi macam tu. Ada satu klien saya tapi dia bukan ambil dengan saya lah, dia ambil dengan ejen lain. Tapi polisi dia ambil dengan saya, polisi anak dia ambil dengan ejen lain. Okay, dia ambil polisi medical card, anak dia masuk hospital pakai medical card. Lepas tu doktor tanya ada apa-apa penyakit yang perlu declare tak? Okay, lepas tu anak dia jawab dengan senang hatinya, dulu kecil-kecil ada asma. Lepas tu medical card tu reject. Mak dia pula tak cari ejen tu, dia cari saya. Dia tanya kenapa medical card dia reject. Saya pula tak tahu benda apa kan. Saya tanya balik apa yang budak tu declare kan. Lepas tu mak dia kita riki-riki dekat Media Express. Rupa-rupanya budak tu cakap dia ada asma. Kita tanya mak dia balik, anak ni ada asma ke kecil-kecil? Mak dia kata tak ada. Saya kata kenapalah budak ni cakap dia ada asma? Kan kadang-kadang asma ni, okay, untuk info, asma ni dia doktor kena sahkan dia ada asma baru boleh cakap. Janganlah kita ni ada semput sikit-sikit, ada kesukaran bernafas, kita terus cakap kita asma. Itu bukan asma lagi. Kadang-kadang dia semput-semput biasa je, tak boleh bernafas, letak minyak angin, letak ubat payasan ke apa hilang. Itu bukan asma, itu mungkin semput-semput sebab sejuk ke apa kan. Okay, tu kena berhati-hati dengan declaration. Ada klien saya yang dah 10 tahun ambil polisi, dia ada kencing manis. Tapi masa ambil tak declare dan kita pun pesan kepada klien sebab dia tak declare sakit apa-apa dengan kita. So bila masuk hospital swasta janganlah cakap kan. Okey, kali pertama dia tak cakap pasal penyakit. So dia punya medical card tu fully covered, tak ada masalah. Tetapi kali kedua masuk hospital, doktor tanya pula soalan yang sama. Dia cakap pula dia ambil medical card pada tahun Dia kena kencing manis 2010. Bila kita cek balik medical card dia 2011. Itu yang menyebabkan medical card dia ditolak. Itu kena hati-hati. Right? So kalau boleh, kalau kita tak ada declaration apa-apa, kalau boleh jangan cakap pun tak ada. Biar cakap kalau doktor tak ada sakit pun tak apa. Sebab doktor dalam hospital dia akan cek balik kita punya penyakit tu macam mana. Right? Itu untuk tempoh cooling period. Okay, kena tahu benda tu. Sebab ini ialah undang-undang klaim dalam takaful. Semua takaful sama je. Tak kira dia ambil company mana, inilah yang dipraktikkan oleh semua company takaful yang bermedical card. So kena faham
kena advise pada pelanggan benda yang sama. Right, lepas tu yang kedua, okey, ini ialah tempoh bertenang live takaful untuk pampasan. Okey. Daripada tarikh kuat kuasa untuk pampasan live takaful sama juga. 24 jam pertama kemalangan. Kita hanya cover kemalangan sahaja. Okey, tetapi untuk kemalangan kena tengok yang bawah. Okey, 90 hari daripada tarikh kemalangan, apa untuk kematian baru kita bayar. Okey, apa maksudnya? Jangan pening-pening, saya terang. Okey, untuk kemalangan kadang-kadang macam contoh kita buat cerita piramidi accident naik kereta, tiba-tiba apa sampai kat depan tu kedegang. Okey. Kedegang, lepas tu ambulans datang, Nino datang ambil pergi ke hospital, tiba-tiba koma. Okey, koma. Okey, koma ni kadang-kadang ambil masa ambil masa. Okey, yang saya cakap cerita ni kematian selepas kemalangan, mungkin dia ditidurkan atau koma, dan koma tu ataupun untuk terima pampasan kemalangan, klien tu mestilah berlaku kematian dalam tempoh 90 hari selepas kemalangan. Okey, maksudnya macam ni, katalah kemalangan hari ni tarikh berapa hari bulan ini? Hari ni 5 hari bulan. Kemalangan hari ni 5 hari bulan. So klien 5 hari bulan 10, 5 hari bulan 11, 5 hari bulan 12. Sebelum 5 hari bulan 12 mesti berlaku kematian untuk terima pampasan kematian. Keluarga dia lah. Tapi kalau kata dia berlaku dia kematian tu berlaku pada 7 hari bulan 12. Boleh tak dapat pampasan kematian untuk kemalangan? Tak dapat sebab dah lebih daripada tempoh dibenarkan untuk klaim kematian tu. Okey. Untuk kemalangan dia bagi 90 hari daripada tarikh kemalangan. Jika berlaku kematian dalam tempoh 90 hari baru dia bayar pampasan kematian untuk kemalangan. Selepas 90 hari dia hanya bayar pampasan biasa sahaja, pampasan kematian biasa, itu basic yang kita bagi tu. Okey? Kalau tidak dia akan dapat pampasan kemalangan dan pampasan basic lah. Kalau kata pampasan basic 50,000, pampasan kemalangan 50,000, so total up family akan dapat 100,000. Tetapi selepas 90 hari kematian baru berlaku kematian selepas kemalangan, so dia hanya dapat 50,000 sahaja. Saya harap faham Saya harap faham benda tu. Okey, kemudian untuk penyakit kritikal, untuk kemasukan hospital. Untuk kemasukan hospital atas apa-apa sebab dia punya tempoh bertenang ialah 30 hari. Selepas itu cover terus. Maksudnya kita akan bayar pampasan. COVID pun sama COVID pun sama. 30 hari selepas polisi tu kuat kuasa baru COVID kita cover. Maksudnya kita bayar pampasan. Denggi ke apa-apa pun selepas 30 hari tempoh bertenang baru kita bayar pampasan. Untuk penyakit kritikal pun sama juga. Selepas 30 hari cooling period baru dia bayar untuk penyakit kritikal. Maksudnya macam kanser ke apa. Kanser kena tunggu 60 hari. Ada dua benda yang kena tunggu 60 hari, iaitu kanser dan sakit jantung. Baru dia bayar pampasan untuk kanser dan sakit jantung tu. Maksudnya report doktor tu berlaku selepas tempoh cooling period 60 hari tu. Okey? Kalau untuk kemasukan hospital selepas 30 hari tu. Okey. Untuk penyakit kritikal macam kanser dengan jantung, dia kena tunggu 60 hari. Okey, dan untuk klaim penyakit kritikal. Untuk klaim kematian penyakit kritikal. Okey, bukan untuk klaim kematian penyakit kritikal Untuk klaim pampasan penyakit kritikal. Pampasan penyakit kritikal Maksudnya kan, okey, katalah macam ni. Klien ada ambil basic kematian 50,000. Dia ada ambil pampasan penyakit kritikal 50,000. So, untuk dapatkan pampasan penyakit kritikal, klien mesti disahkan dapat penyakit kritikal 30 hari sebelum kematian. Okey, kenapa jadi macam ni? Okey, untuk info, klien saya dia ada disahkan kanser
6 bulan sebelum kematian. So selepas kematian, masa 6 bulan penyakit kritikal tu, klien tu tak ada claim apa-apa kat kita tau. Tetapi selepas dia meninggal, Takaful Ikhlas bayar pampasan penyakit kritikal dan Takaful Ikhlas bayar juga pampasan untuk kematian. Dengan syarat ejen kena declare, ejen kena submit kedua-dua borang. Borang kematian dan borang penyakit kritikal. Kena submit dua-dua sekali. Okey? Okey. Ada satu kes lagi. Taufik ada tak dalam ni? Taufik ada tak masuk? Ada satu kes lagi. Taufik, dia punya klien kena penyakit kritikal. Tapi klien tu meninggal sebelum 30 hari penyakit kritikal. Maksudnya dia disahkan penyakit kritikal pada katalah 8 hari bulan 6, tetapi dia meninggal dunia pada 20 hari bulan 6, iaitu dalam tempoh 12 hari selepas penyakit kritikal tu. Kebiasaannya iaitu kanser. Okey? So dalam tempoh tak sampai 30 hari penyakit kritikal tu disahkan, jadi pampasan yang dibayar hanya pampasan kematian sahaja. Pampasan penyakit kritikal tak dapat. So kena faham ya. Ini tempoh bertenang untuk takaful keluarga. Right? Kemudian okey, kepentingan medical card dan takaful keluarga. Okey, ini Encik Zaki Ibnu Yahya, Encik Zaki bin Yahya. Okey, ini dia pernah bagi talk dalam takaful ikhlas. Tapi saya tak pasti berapa ramai di antara kita yang masuk kelas dia. Dia share pasal dia punya perjalanan dia sebagai pesakit kanser, dan alhamdulillah saya friend dia dalam FB, dia baru disahkan bebas daripada kanser. Tak salah saya dalam minggu lepas ke dalam 2-3 hari lepas macam tu. Okay? So ini ialah yang dia tunjuk gambar ni, ialah nampak muka dia macam bengkak. Kemudian nampak bawah leher dia, nampak hitam-hitam tu macam kesan terbakar. Itu adalah kesan radioterapi atau radioterapi akibat kemoterapi. Radioterapi ni ialah satu rawatan perubatan dalam kemoterapi lah. Okey, disebabkan kanser. Saya terlupa kanser apa dia. Tapi sebab rawatan radioterapi, dia punya kesan kelecuran dia begitulah. Dia cerita dia hampir-hampir mati titik tolak dia yang sampai dia sampai lemah semangat, hanya terbaring saja ke rumah, sampai tak ada macam motivasi untuk hidup. Sampailah satu ketika dia kata yang dia boleh ada semangat untuk hidup tu ialah satu ketika tiba-tiba dia rasa tiba-tiba dia gelap je, dia kata. Tiba-tiba dia nampak satu titik cahaya. Dia kata. Dia ikut titik cahaya tu, tiba-tiba dia dengar anak isteri dia panggil dia ayah, abang apa semua kan. Ketika tu dia rasa, kenapa aku perlu mati lagi, anak isteri aku panggil kan, macam tu. Itu hidayah pada dia. Okay? Hidayah pada dia ketika tu dia rasa dia perlu hidup sebab kerana anak-anak dia dan isteri dia sangat perlukan dia. Itu kisah dia lah yang dia cerita kepada kami lah. Siapa yang ikut kelas dia ketika tu. Okay, saya ulang balik cerita dia. Saya pun dapat screenshot pengalaman dia. Sebab apa yang dia kongsikan tu memang ada rekod, tapi kita nak trace rekod tu kita tak tahu dah kat mana. So alhamdulillah kita dapat tulisan daripada dia. Alhamdulillah lah. Okay. So ini kesan dia. Radioterapi dari akibat kemo. So radioterapi ni kena buat banyak cycle. Tak silap dia cerita dia kena buat 12 cycle. So ni sampai kesan-kesan kelecuran. Dan dia orang yang sangat kuat semangat. Sampai boleh menubuhkan persatuan sahabat kanser. Dan dengan persatuan tu, dia collect dana untuk pesakit-pesakit kanser. Dia pergi hantar bantuan makanan, dia pergi hantar bantuan perubatan dan bagi semangat kepada kawan-kawan yang kena kanser tu. So ini motivasi yang dia bagilah. Okay? So saya tanya dia dalam Facebook, kenapa ni Encik Zaki? Dia kata, bukan 12 kali. 35 kali kesan radioterapi selepas rawatan kemo. Okay? Melecur seluruh kawasan radioterapi. Masya Allah. Tak tahulah macam mana agaknya dia letak macam cahaya untuk kemo. Saya tak tahulah macam mana. Tapi saya pernah ikut satu adik sepupu saya. Tapi dah meninggal lah. Adik sepupu saya pernah ikut
rawatan kemoterapi, ubat untuk masuk ke dalam darah akibat kemoterapi itu, Masya Allah. Kita yang duduk dekat ni pun terasa dia punya haba dia tahu, rasa dia punya bahang dia. Macam seolah-olah kita dibakar. Macam mana pula dengan orang yang dimasukkan air kemoterapi tu. Okay, dia masukkan ubat. Ada yang masukkan ubat, ada yang cara lain lah. Saya pun tak tahu lah macam mana dia buat. Sebab saya tak ikut proses dia selepas itu. Sebab kita pun orang yang kanser, nak ziarah pun agak dilarang juga. Sebab dia orang yang dalam rawatan kanser ni, dia mudah terdedah kepada penyakit. Okay? So dia yang hanya dibenarkan biasanya waris terdekat sahaja. So Encik Zaki ni kena buat rawatan radioterapi sebanyak 35 kali. Okay? So melecur. Jadi memang teruk lah. Okay? Saya tanya dia, dia buat rawatan tu kat swasta ke ataupun dekat hospital kerajaan. Dia kata dia buat dekat rawatan di Pusat Kanser Negara. Alhamdulillah dapat subsidi. Kalau di hospital swasta tak kurang 200,000. So kita nampak tak? Medical card kita kena banyak mana. Okay? Setakat ni kita punya medical card apa tu? Bersama 100 bilik yang RM150 cover untuk RM170,000 sahaja. Okay, tapi untuk hospital swasta dia kata RM200,000. Okay, tapi untuk info rawatan dia ni bukannya setahun saja, banyak tahun lah. Okay, dia punya rawatan lama lah, berlanjutan bertahun-tahun. So medical card kita tu tahun RM170,000 dan dia renewable pada tahun berikutnya. Kalau kita dah pakai RM170,000 tahun ni, tahun depan dia renewable balik RM170,000. So kita jangan risau lah. Kalau macam rawatan RM200,000 tu bukanlah sekali bayar RM200,000. Sekali masuk mungkin RM35,000. Kemudian sekali lagi RM35,000. Macam tu. Sampailah tahun depan. Okay, bila kita katalah tahun ni kita pakai pada bulan 9, sampailah bulan 8 tahun depan untuk cukup recycle tahun. Pada bulan 9 tu dia renew balik RM170,000 macam tu. Sebab limit untuk kad bersama kita ialah unlimited sampai matang polisi. Itu medical card untuk medical card kita. So medical card Choice Plus yang offer RM65,000 ke RM50,000 tak cukup lah. Okay, so kita kena pertimbang-timbangkan untuk ambil medical card yang lebih lagi. Right? Alright, ini dia punya tu untuk kemo apa semua. Kak, sorry Kak. Ya, Rawatan kemo dia tak admitted kan, jadi dia pay and claim kan? Untuk kemoterapi, ya betul. Sebab tu untuk kemoterapi, untuk medical card bersama, yang biasanya dia ada bayaran apa? Kita ada bayaran untuk harian kot asal saya. Macam dialisis buah pinggang dengan rawatan kemo, dia ada bayaran allowance harian dan dia ada bagi dalam RM10,000 duit tunai untuk medical card bersama. Tapi yang itu untuk pay and claim lah. Yang Wati tanya tu betul. Okay? Sebab tu Wati tanya tu betul, sebab tu perlukan pampasan juga, pampasan takaful juga. Sorry, just nak sharing yang klien Wati hari tu. Dia sama juga dengan kemo, dia bawa outpatient, tapi dia ambil bahagian kerajaan, sebelum ni masuk bahagian swasta kan ke HKM. Tapi kos rawatan untuk bahagian kerajaan ni terlalu murah, jadi ejen kena standby dia punya detail tau kalau nak buat claim untuk klien. Sebab kadang-kadang yang terlalu murah pula dia reject pula. Itu satu hal juga Media Express ni. Just nak sharing je lah, sebab klien Wati tu berapa kali buat rayuan baru dapat. Sebab Puan Wajah Malia kata terlalu murah, macam pelik. Maksudnya rawatan ni nak masuk ke HUKM yang swasta tu ke? Dia mula-mula di swasta, tapi sebab dia Choice Plus kan 50k, jadi dia tak berani. Dia ambil yang bahagian kerajaan bawah tu, tapi doktor yang sama lah. Cuma dia punya rawatan kemo apa dengan yang lain tu dia jadi macam satu kali kemo 100 lebih je. So Media Express kata macam mencurigakan sebab biasanya ribu-ribu, belah-belah ribu, tiba-tiba 100 lebih.
Tapi dia Jadi kena kita buat rayuan, kita dapatkan balik nama-nama doktor tu dengan option-option yang doktor bagi, baru lulus. So agent Oh, kena be aware je lah dulu kan. So berapa total claim klien Wati dapat? Tak lebih daripada 20,000 lah. Sebab banyak yang lama kan. Satu claim. Cuma dia untuk kemo kak, dia tak kira pendaftaran, dia tak bayar RM20 dia tak bayar, ubat dia tak bayar, dia just bayar rawatan kemo, semata-mata kemo 1,5. Ubat bayar sendiri, rawat pendaftaran sendiri, ujian darah sendiri. Itu Kalau bahaya ubat pula berapa? kita outpatient. Ubat Ubat berapa? dia kadang-kadang ada yang ratus kak, dia ikut juga. Tapi ubat untuk kemo di cover. Ubat untuk kemo lah kita kena bayar deposit dalam 2,000 lebih kot. Maksudnya kat sini pampasan takaful tu penting kan? Betul tak? Ya betul. Nasib dia ada masa tu Wati selitkan dia punya CI 10,000, dapat selit lah juga kan. Itulah dia guna dulu. PPN claim je lah. Jadi maksudnya dia gunakan pampasan yang 10,000 tu untuk bayar ubat apa semua tu lah. Untuk rolling balik duit dia lah untuk bayar ubat apa semua kan. Sementara nak tunggu claim tu lambat kan. Dia memang lambat. Claim untuk medical card lah kan. Bukan outpatient. Sebab dia kemo kan outpatient kan. Dia memang pay in claim lah. Just sharing. Sorry kak ganggu. Tak apa. Okey je. Bagus sharing pada Wati. Tadi akak teringat juga tapi akak lupa. Okey, sharing pada Kak Wati kita. Okey, klien ni kena kanser. Kanser apa Wati? Dia mula buang hempedu. Lepas tu dia dapat detect kanser tu di sebelah kawasan dia buat operation hempedu tu. Maksudnya dia buang buang kanser apa tu kak. Dia buang hempedu dah mula dia buang hempedu masa dia first operation tu lah yang lebih daripada 50,000 first operation kan. Sebab asalnya macam gastrik. Bila detect pergi 3 hospital, dapat detect dia punya hempedu dah hitam. So kena buang. Masa tu tak cancel lagi. Lepas sebab dia dah lebih daripada limit, so dia follow up tu dia bayar sendirilah. Sekali follow up 400 lebih, 500 lebih kan. So almost 2 tahun dia follow up. Tahun kedua tu doktor suruh buat PET scan untuk detect cancer. PET scan tu tak cover. Medical Express tak cover. So dia bayar sendiri 2,000 lebih. And then baru detect cancer. And then bila rawatan cancer, warded semua tu baru Medical Express cover. Tapi pay and claim lah sebab dia dah tak berani masuk bahagian swasta. Sebab dia pakai choice plus je. Choice plus 50,000 kan. Sikit. Sikit sangat. Sikit sangat. Tapi itu je plan masa dia ada tu, Aileen tak keluar lagi. Yelah betul. Tapi apa pengajaran kita dapat kat sini, pampasan takaful tu main peranan sangat penting lah. Betul kak, sebab kemo tu yang penting kemo sebab dia akan berulang alik ke hospital setiap bulan. Macam dia start kemo 10 kali, lepas tu radioterapi lagi. Semua memang pay and claim lah. Cuma claim tu dapat sikit lah, tak dapat penuh kan. Yelah dia ada tolak-tolak sikit lah kan. Ya betul kak. Alright, itulah cerita dia. Kanser lah penyakit mahal penyakit mahal. Nanti kita tengok berapa harga ubat dia Tapi sharing pada Kak Wati ni sangat berguna untuk sahabat-sahabat ICAS yang lain. Saya rasa kalian boleh gunakan sebagai tools untuk penerangan kepada pelanggan yang lebih baik. Okay? Sebab kanser ni saya rasa kita tak tahu apa dalam badan. Okay, macam mana boleh di kanser? Kanser ni dia adalah akibat ketidakstabilan hormon dalam badan kita. Ketidakstabilan jin. Dalam badan kita ada bukan jin bukan JIN GENE, okay, jin-jin dalam badan kita tu ataupun kita punya kromosom dalam badan kita tu dia tak stabil. Yang menyebabkan apa? Kalau dia tak stabil dalam hormon dalam usus, dia mungkin akan berlaku macam polyps. Okay, polyps ni adalah satu macam ketumbuhan kecil. Dia bila ketumbuhan tu dia kecil je. Tapi dia makin kalau kata dia tak stabil, dia makin membesar sehingga dia memotong usus tu. Okay, itu boleh menyebabkan kanser. Polip ni dia bahaya sikit. Dia ada satu polip ataupun cyst ataupun tumor. Saya lupa nak tambah yang polip tadi yang bahagian yang 2 tahun punya pemerhatian tu. Okay, polip, tumor ataupun polip, tumor dan cyst. 3 benda yang hampir sama tapi berbeza. Okay, tumor pun sama, cyst pun sama. Dia ada malignan ataupun benign.
Okey, malignan tu dia malignan tu dia membiak, dia berkembang. Kalau kata dia benign tu dia duduk diam-diam je. Kalau bersatu je. Itu yang kena dapatkan, kena faham istilah doktor. Kalau dapat makluman pada doktor, oh maaf puan punya tumor ni tumor yang malignan. Okey, tuan punya sis malignan. Tu Kak, kita kalau kena fibroid Kak? Ha? Kalau fibroid kategori apa Kak? Fibroid. Thyroid. Thyroid ni dia Fibroid. fibroid. Fibroid pun lebih kurang sama lah. Fibroid pun termasuk dalam 2 tahun punya pemakaian tu. Lupa nak minta Along tambah, akak pun terlupa. Fibroid pun sama. Fibroid ni dia lain tau, dia ketumbuhan juga. Tapi fibroid ni dia banyak jadi dalam rahim. Fibroid ni dia macam ketulan yang ada kuku, ada rambut, ada daging. Itu lain. Itu dia tak tahulah macam mana nak kata, anak yang tak jadi pun kita tak susah nak cakap. Dia itulah bila kita keluarkan fibroid tu, dia ialah dia nampak kuku, dia nampak rambut, nampak ketulan daging. Menakutkan sikitlah nampak fibroid ni sebenarnya. Okey? Ketumbuhan tu lah yang kita kadang-kadang kena perlu risaukan. Sebab dalam badan kita kan, sebab apa? Kita ni makan macam-macam. Ayam disuntik, okey, ayam kita disuntik. Tak nak pesan budak ni dah. Hello, dua-dua orang pergi main dalam bilik. Okey, ni nak sembang dalam ni. Okey? Sebab kita makan macam-macam, ayam kena suntik. Kita tak ada pilihan tau, kita tak boleh ayam kampung. Okey? So ayam bandar kita ada, ayam disuntik. Lepas tu kita pula makan pula ayam segera, KFC, McDonald. Kita suka makan benda-benda tu kan. Kita makan apa lagi? Pisang goreng, cheese, semua cheese. Semua cheese sekarang ni. Kalau boleh nak letak cheese dalam ais kacang pun iya juga. Itulah cerita dia. Alright. Kemudian, okey. Ini Cik Zaki share juga. Dia kata ambillah medical card Hibah supaya tak jadi seperti saya. Simpanan 2 tahun habis sebab tu dapat rawatan kemo dan radioterapi. Walaupun dia kata tadi hospital kerajaan dapat subsidi, tetapi dia macam Kak Wati cakap tadi, untuk kemo dan radioterapi dia tidak ada belanja-belanja yang tak nampak. Okey, untuk info Cik Zaki kita ni, dia adalah seorang jurutera. Okey, gaji dia memang banyak lah, simpanan dia pun banyak. Mungkin ratus-ratus ribu juga. Sampaikan dia terfikir tak perlulah ambil medical card. Dia pun cakap masa orang takaful datang nak jumpa dia, nak offer medical card, nak offer hibah ke apa-apa perlindungan takaful, dia pandang sebelah mata je. Sebab dia rasa dia macam dah ada simpanan yang cukup untuk dia. Dan dia tak sangka selepas 2 tahun, dia dapati bahawa bila berlaku kanser, dalam tempoh 2 tahun je simpanan dia habis. Itulah yang berlaku kepada dia. Okay? So itu yang kita nak kena ambil pengajaran. So cikgu tanya berapa kos yang pelakit kena keluarkan? Biasa kos apa yang pelakit kena keluarkan banyak? Cik Zaki, dah ada subsidi pada hospital government. Sebab cikgu nak share dalam untuk sahabat takaful dan pelanggan kan. So kena tanyalah. Dia kata macam Kak Wati ceritalah. Ada yang dia kena belajar bayar sendiri dan perbelanjaan semasa rawatan. Dia kata kalau nak cerita banyak lebar. Dia kata kalau minat esok hubungi dia lah. Tapi kalau boleh kita nak yang bertulis. Kan? Okey, sebab kita nak screenshot. Dia kata selepas dia mengidap kanser, dia diberhentikan kerja. Tanpa pampasan dan gaji. Nampak tak? Kalau kerja swasta, itulah yang nak kena hadap. Okey, sebab biasanya majikan, dia akan bagi kita tempoh 3 bulan je MC. Yang kerja swasta lah. Lepas tu dia akan buang. Kalau yang kerja kerajaan, saya rasa yang belum cukup tempoh 20 tahun perkhidmatan tu mungkin nak kena ni. Saya rasa saya nak kena panggil Abang Ayub lah. Abang Ayub, Bang pernah kerja kerajaan, abang tolong share sekejap pasal orang kerja kerajaan. Kalau kanser macam mana bang? Tolong. Kalau dia kanser. Orang yang kerja kerajaan, katalah kena penyakit kritikal macam kanser ke apa kan. So adakah kerajaan akan buang terus ke ataupun dia bagi cuti tanpa gaji ke macam mana? Kalau yang lama biasa dia orang guna GL je. Okay. Dia orang ada
Ataupun lagi satu tu apa, lembaga apa. Dia mohon dekat situ lah. Tak ingat ah. Oh, dia dah lama, dia dah berhenti kerja, dia lupa dah. Okey, dia Ni bukannya ada bagi cuti, dia bukan Adi bagi ni, cuti tanpa gaji. Ustaz Adi tu dia pegawai kerajaan tu. Dia tanya dia. Siapa yang pegawai kerajaan, tolong share dengan kawan-kawan yang banyak kerja swasta, yang tak tahu pasal orang kerajaan, tolong. Abdul Hadi tu. Cik Adi, tolong Cik Adi. Cik Adi aja. Unmute. Okey, tak apa. Apa yang saya pernah ada. Okey, apa yang pernah saya ada kawan yang kerja kerajaan, dia 2 tahun dia cuti tanpa gaji. Lepas tu bila dia sambung kerja, dia diberi kerja yang ringan lah. Kebiasaan untuk sakit kanser. Untuk kerja kerajaan ni dia tak buang kerja terus, okey? Untuk orang kerajaan ni dia bagi cuti tanpa gaji 2 tahun. Itu untung jugalah orang kerja kerajaan Tapi kalau kerja swasta dia akan dibuang. Selepas 3 bulan MT dia akan dibuang tanpa pampasan dan gaji, okey? Lepas tu dia pun tak ada apa-apa insurans rawatan, yang ada hanya simpanan dan KWSP. Hutang masih ada, dia kata. 2 tahun dia struggle sebab anak masih sekolah dan isteri tak bekerja. Okay, sebab dia dah kerja jurutera, bini tak kerja kan. Tu 2 tahun tu struggle. So dia terpaksa berniaga, isteri dia terpaksa berniaga nasi lemak depan rumah. 10 tahun berniaga, bermaksud rawatan dia tu, yang 200,000 tu selama 10 tahun. Okay. Sebab dia kena penyakit tu, rawatan dia tu dalam 10 tahun, dia kena buat rawatan kemo dan radioterapi selama 35 kali cycle. Okay. Lepas tu berniaga tu kena faham lah. Kena fitnah, datang pula majlis datang sita kan. Hilang punca pendapatan. Padahal dapatlah 20, padahal berniaga tu untung RM20, RM30 je untuk belanja harian beli lauk dan sekolah anak. Okay. Walaupun rawatan dapat bantuan, tapi ada juga bil yang perlu dibayar. Setiap bil dalam 300 ke 400 juga. Nampak? Selama 2 tahun lebih saya gunakan segala simpanan untuk perbelanjaan dan bayar hutang bulanan. Sehingga habis duit simpanan dan KWSP. Bantuan daripada pihak zakat dapat tapi tak cukup. Nampak tak? Ini orang kata apa, kejadian yang benar yang berlaku pada pesakit kanser. Ini baru kanser, belum penyakit-penyakit lain lagi. Okay? Alright, jadi dia cerita juga, alhamdulillah, walaupun ketika waktu tu dia susah dan jatuh kategori miskin tegar. Daripada simpanan dia yang beratus ribu, yang kerja jurutera, yang gaji dia mungkin 10,000, 20,000 sebulan tu, tiba-tiba jadi asnaf terus. Tapi dia bersyukur dengan dugaan tu, okay, sebab dia lepas tu dia orang kata apa, Allah Ta'ala bagi nyawa dia panjang dan dia boleh bantu ramai pesakit-pesakit kanser yang lain. Okay, jadi alhamdulillah dia gunakan duit KWSP yang ada untuk perbelanjaan dan bayar segala hutang, dan kini dia bebas hutang walaupun tak ada simpanan. Hutang dia tu mungkin hutang kad kredit, hutang rumah, hutang kereta. Okay, jadi insurans dan lain-lain tu sangat penting dia kata. Jadi dia kata ketika tu kalau dia ada hibah macam sekarang ataupun pampasan penyakit kritikal ke, jadi mungkin dia akan gunakan untuk bayar rawatan dia tu kan. Jadi dia kata sekarang ni dia nasihatkan anak-anak dia semua ambil takaful dan hibah supaya tak menyesal seperti dia. Okay? Dia kata dia ingat dengan gaji yang cukup dan KWSP dan pencen cukup dia kata tapi hukumnya dia silap kerana bila dia ada sakit kronik dia akan hilang segalanya kerana tak ambil berat pasal kesihatan. Nampak tak? Ini pasal perkongsian orang realiti orang yang kena kanser rawatan selama 10 tahun. Okay? Right. Jadi dia pun itulah sharing dia sangat bermanfaat. Dia siap bagi sharing dalam takaful ikhlas dan dia sangat siap tulis kat kita lagi. So kita kena bersyukurlah. Alhamdulillah atas perkongsian dia. Alright. Okay. Kita nak habis tadi dalam pukul 11. Tapi saya nak share sikit pasal kos-kos rawatan untuk penyakit. Okay. Ini benda yang benar. Kisah penyakit kisah benar. Okay. Pembedahan pintasan jantung hospital kerajaan 4,000.
hospital swasta 80,000. Teruk dekat hospital kerajaan 4,000 ke atas rawatan lah. Okay, mungkin nak kena ulang alik ke apa ke. Tetapi dalam hospital swasta 40,000 ke 80,000. Okay, katarak. Katarak tu yang nak buang selaput mata dalam hospital kerajaan mungkin RM100 ke RM500. Tetapi dalam hospital kerajaan swasta 3,500 ke 6,000. Okay, untuk kedua-dua belah mata. Untuk batu karang, kos rawatan hospital kerajaan 3,000 ke 10,000. Okay, tetapi dalam hospital swasta 9,000 ke 40,000. Kemo RM200 setiap rawatan. Okay, kena bayar. Tapi untuk hospital swasta 50 ke 40,000 bagi setiap kitaran. Okay, pembedahan tulang belakang hospital kerajaan kena bayar 50,000 ke 36,000. Siapa kata percuma? Sebab mungkin dia nak masukkan besi kat belakang tu. Okay, tapi hospital swasta 40,000 ke 55,000. Denggi percuma. Tapi hospital swasta kena bayar 1,000 ke 3,000 dulu. Sekarang ni mungkin menjangkau sehingga 14,000 denggi. So benda tu kena tengok. Okay, untuk kanser. Kanser payudara hospital swasta. Okay, 18,000 ke 395,000. Ni hospital swasta. Ni kisah benar hospital swasta. Anggaran kos rawatan selepas 10 tahun. 62,000 ke 1.3 juta. Mungkin nak kena buat kemo. Saya tak tahu lah kenapa dapat benda ni. Tapi saya dapat info pada Hello Doktor. Kanser kolorektal. Okay, kena cari kat Google kanser apa ni. Kos rawatan hospital swasta 36,000 ke 121,000. Kos selepas rawatan 10 tahun 123,000 hingga 400. Jadi bermaksud yang saya faham Cik Zaki pun cakap dia lepas 10 tahun pun masih ada rawatan lagi. Bermaksud kanser ni bukan penyakit yang rawatan 2-3 tahun hilang. Tak. Okay. Cik Zaki tu pun 10 tahun juga rawatan dia. Okay. Kanser paru-paru 45,000 ke 56,000. Kanser cervix 20,000 ke 60,000. Kanser nasofaring 22,000 ke 70,000. Okay, benda ni akan sentiasa berubah. Saya rasa Hello Doktor ni mungkin dia update dalam 3-4 tahun lepas. Saya rasa sekarang mungkin meningkat. Okay, ini kanser. Okay. Kisah benar yang berlaku. Okay, anggaran kos rawatan ke hospital swasta mungkin berbeza antara hospital yang kita buat ni anggaran sahaja. Setiap hospital berbeza-beza. Okay, nak buat ni rawatan-rawatan dia. Okay. Nak buang kalau ketulan payudara, kanser payudara 18,000 ke 395,000. So kena check had limit tahunan kita. Okay, kalau macam had limit tahunan macam okay, ada klien kita dia confident betul majikan dia tak cover majikan dia kat tempat kerja dah cover dia kata. Untuk info kalau kata dia ambil takaful kelompok kadang-kadang 20,000 sahaja majikan dia cover. Okay, bukannya dia cover sehingga 80,000, bukannya cover sehingga 100,000. So kadang-kadang orang yang bekerja dengan majikan ni kadang-kadang dia terlampau overconfident So dia kena tahu majikan biasa kalau kelompok cover kita 20,000 sahaja. So dia memang kena ambil untuk polisi personal. Okay, kat sini kita nampak kanser paru-paru 40,000 ke 56,000. Kanser lidah 45,000, kanser limfa 20,000 ke 90,000, kanser perut 35,000 ke atas, kanser pankreas 35,000 ke 60,000. Nampak? Ini yang kita kena jaga. Ini kisah benar. Ini kanser-kanser lain. Kalau baca memang berpuluh-puluh ribu lah. Tapi ini semua kisah benar. Okey, untuk ubat kanser. Cuba tengok. RM16,384. Saya tak tahu berapa biji. Okey. Saya tak tahu berapa biji yang dibekalkan. 90 biji, sorry. 90 biji untuk 30 hari. Harga ialah RM16,384. Hospital swasta ni kata saya. Okey. Kalau hospital kerajaan mungkin ada subsidi. Tapi dia tu mungkin ubat yang murah. Okey, ubat untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Hospital kerajaan biasanya dia bagi ubat yang third grade lah biasanya. Kalau hospital swasta, dia akan ambil ubat yang betul-betul sangat berkualiti.
Sebab tu kalau rawatan kat hospital swasta biasanya dia insya-Allah akan cepat sembuh. Contoh Kak, macam Kak. kita tengok. Ya. Sorry Kak, satu lagi yang pasal ubat ni, klien Wati hari tu yang masih kat HKM, dia ada suggestkan satu rawatan kanser ni agak mahal tau Kak. Tapi bila dia tanya Medi Express tak cover untuk rawatan tu. Dia kena ambil Okey. harga yang biasa-biasa sebab rawatan tu seolah satu option yang baru. Jadi kalau klien kita nak ambil yang terbaik, dia kena tengok juga Medi Express cover ke tidak. Just nak sharing je lah. Maksudnya kalau macam contoh biasanya Medi Express hanya cover untuk pembedahan ataupun laser. Dia hanya cover yang tu sajalah. Tiba-tiba hospital tu nak advise buat cara lain pula. Rawatan cara baru tu benda tu tak cover lah. Betul Wati? Macam tu kan? Betul Kak, yang klien Wati ni rawatan kanser dia ada ubat special. Ubat tu mahal, doktor kata kalau awak nak cepat baik, lebih berkesan untuk dia punya kanser tu dia ambil ubat ni. Tapi Wati suruh dia tanya Medi Express dulu, so Medi Express memang tak cover. Macam second option kan, bila ada second option memang dia tak cover, dia akan ambil option yang biasa saja. Right. So itu makluman daripada Wati berkenaan dengan ubat kanser. Okey. Kita ada sharing daripada satu pesakit kanser. Pesakit kanser Takaful Ikhlas punya ejen juga sebelum ni. Tapi dia buat rawatan kanser dekat Prince Court. Okay, Prince Court dia kata apa yang saya boleh kongsikan dekat sini, dia kata pampasan penyakit kritikal tu sangat penting sebenarnya. Sebab itu yang akan top up apa-apa medical card yang tak cover. Nampak tak? Jadi macam kata kalau nak dapat rawatan macam klien Kak Wati kita ni, so ubat tu sangat mahal. So memang kadang-kadang terpaksa bayar sendiri lah. Betul tak Wati benda tu? Betul Kak, tapi sebab dia bajet tak ada. Jadi dia ambil yang rawatan yang biasa je lah. HUKM jugalah. Kan? Alright, so HUKM pun yang suggest ubat mahal pun HUKM lah kan? Betul tak Wati? HUKM juga, cuma dia macam kita operation kalau accident lah. Kalau ada second option dia akan ambil rawatan yang biasa. Baru Medi Express cover. Maksudnya walaupun pay and claim. Itu bermaksud yang dia offer mula-mula tu ialah ubat yang grade 1 tu. Grade 1 memang power gila ada kata. Betul. Lepas tu nasib baik dia call Medi Express dulu, kalau tidak itu saja kan. Betul. Jadi bermaksud kalau kita pergi hospital kerajaan, kita tak ada bajet, so hospital memang bagi kita ubat yang subsidized lah. Ubat yang disubsidikan, iaitu ubat yang third grade. Ubat tu mungkin dia kena CP-CP lah. Maksudnya dia boleh merawat kanser tapi kena makan dalam jangka masa yang lama. Lepas tu dia punya kadar kesembuhan pun sikit. Kan? Berbanding dengan ubat grade 1, ubat tu memang betul-betul kuat. Dia matikan terus sel kanser tu. Macam itulah lebih kurang. So ada option-option sebenarnya ubat-ubat ni pun kan. So yang paling penting adalah pampasan takaful. Kalau boleh kita janganlah bagi takat RM10,000. Okay. Betul tak? Sebab saya tanya Kak Wati punya pengalaman. Dia bagi dekat klien pampasan penyakit kritikal RM10,000. Kak Wati pun rasa menyesal ke tak Kak Wati? Saya masa tu Kak, dia memang nak ambil medical card semata-mata. So saya kata selit juga. Nasib baik kan? Nasib baik kan? Baik selit. Tapi mana tahu kan nak sakit kan. Nasib baik. Kan ni suami dia pula risau sebab dulu masa suami dia paling last ambil medical card. Itu pun wujud dia tak apa-apa dia nak 60 tahun. Sekarang dia duduk sibuk nak suruh tambah sampai 70 tahun pula. Maksudnya dia nak ambil lah. Maksudnya dia sekarang mungkin dia dah risau sebab isteri dia dah meninggal. Betul lah. Kalau masa awal-awal tu mungkin dia tak berapa alert sangat pasal takaful. Lepas tu bila dia engineer company cover kan. Itulah. Lepas tu 60 tahun kan dah pencen. So company dah tak ada dah. Mana nak cari kan. Takut jadi macam Cik Zaki lah. Kalau kena kanser 3 bulan je. Lepas tu kena buang lah. Kan? Lepas tu kena cari pula. Takaful mana nak cover kita lah bila berlaku penyakit kan. Betul. Sebab dia pun dah tengok ni kos rawatan isteri dia macam mana kan. Kanser ni penyakit mahal betul. Kanser ni penyakit mahal. Kira Kak Wati mujur jugalah dia selit RM10,000 juga kan. Sebab asal-asalnya klien tu nak ambil medical card sahaja. Kan? Jadi Kak Wati dia selit. Kerja MAS kan. MAS kan semua tanggung. Okay.
So itulah kita kena bagi contoh-contoh yang Kak Wati bagi, yang klien-klien cikgu bagi, dan pengalaman cikgu, pengalaman senior kita yang pernah claim. Okay. Benda kanser ni yang sangat mahal. So tolonglah. Kalau boleh bagilah pampasan yang sangat tinggi pada pelanggan. Okay. Yang tadi saya suggest, kalau kata pelanggan tu belum stabil, kita bagi tempoh pendek. Tapi kalau ikut klien Kak Wati, dia dah mula risau. Mungkin dia stabil, dia nak tambah sampai umur 70 pula kan. So boleh buat medical card barulah. Kat dia boleh buat masa tu Tapi dia itulah dah Kak, stabil. Wati suggest kat dia. Kalau kad baru tak cover COVID. Itu satu hal pula kan. Kalau dia nak batal yang lama buat baru tak boleh COVID. Kalau dia nak tambahan pula, nanti pampasan dia akan kurang pula selepas 60 tahun. So dia tengah fikir. Bila risau kan. Better bagi 70 tahun lah apa-apa 70 tahun. Dia sekarang umur berapa Wati? Sekarang umur dia dah 51. Oh mahal lah, medical card dia mahal. Wati Dalam dapat itu 200 medical card 10,000 200 betul Kak. Betul. Itu 200 kosong lah medical card je. Betul. 200 tapi dapat hibah lah, hibah 10,000 kan. Hibah 10,000. Tapi anak dia kecil lagi tu. Tak masalah kan. Tapi kadang-kadang bila orang dah terbuka pasal takaful ni, sanggup bayar tau. Sanggup bayar. Dia tengah congak-congak tu. Kan. Sebab kalau once bila dah kena penyakit, kita dah sayang sangat 200,000 apa semua pun dah kita dah menyesal. Sebab alamak kerana aku sayang 200,000 dulu kan, aku nak kena bayar pula 200,000. Masya-Allah kan. Itu yang perlu dipikir-fikirkan oleh kita. Kalau dia buat dulu 70 tahun tu tambah dalam 30-40 ringgit je sebenarnya. Kan. Itulah. So kena advice lain dengan betul lah. Tapi kalau macam orang-orang muda ni, kan macam ada kita punya kawan sahabat baru kita Faizal ni, kawan tu muda lagi, baru kerja. Mungkin tak stabil lagi kalau kita nak bagi mahal-mahal kat dia kan. So saya cakap dengan Faizal, cuba kita bagi tempoh pendek. Tapi bila kita buat tempoh pendek pun, bila saya tengok balik dengan Faizal, sebenarnya bila kita up tahun dia, sampai umur 60 pun harga sama je. Betul. Sekarang yang sekarang macam tu Kak. Kalau pendek ke panjang tu sama. Better bagi panjang. Cuma klien je dia takut nak buat komitmen sebenarnya. Kan. Tu kalau kita naikkan tempoh pun, tapi yang paling penting adalah mula-mula kita buat paling rendah, lepas tu kita main balik dia punya tempoh tahun tu. Kena rajin main term lah, tempoh medical card tu. Kena alert kat dia kenapa kena panjang tu. Kalau dia sakit katalah, dah rekod dah nanti. Dah tak boleh nak apply satu, takut reject satu, pengecualian satu. Betul. Itu kena fikirlah. Maksudnya kenapa kita kena bagi klien kena fikir, kena ambil tempoh sampai umur 70 ataupun 80 tahun ke. Kerana once dia diagnose penyakit, lepas tu dia susah dah nak ambil polisi takaful. Kena declare pula kan. Takaful dia ada 3 benda. Sama ada dia terima kita punya penyakit tu dengan tambahan bayaran. Yang keduanya dia kecualikan penyakit tu dia tak cover, penyakit lain dia cover, penyakit tu dia tak cover. Yang ketiga dia tolak permohonan kita terus. Itu cara takaful. Right? So itu pasal medical card. Tapi yang malam ni bila kita berbincang macam ni, kita nampak pampasan tu saya rasa main peranan yang sangat utama. Pampasan takaful main peranan yang sangat utama. So kita kena tembak dalam kepala kita, pampasan cuba bagi tinggi. Okay? Alright, kita sambung Wati dan yang lain-lain. Okay. Ini ialah kisah benar pasal rawatan yang digunakan untuk kanser. Imbasan ultrasound RM300. Pap smear RM100 sekali kesan RM100. Ujian kepadatan tulang, kanser tulang RM200. Ini berlaku dekat hospital kerajaan kot tak silap ni. Okay, kemoterapi RM16,000 ke RM75,000. Memografi RM100.5. Biopsi RM2,800. Radioterapi RM6,000 ke RM50,000 per pusingan. Ni kalau banyak-banyak ni swasta lah ni. Okay. Ini ialah rawatan campur lah. Biasanya dia datang dalam satu resit. Kalau kita kat hospital swasta. Pembedahan membuang ketumbuhan RM12,000 ke RM220,000. Bergantung pada saiz risiko serta kesusahan nak operate tu. Okay. Kelengkapan protestis payudara RM1,100 per payudara.
kos penjagaan pesakit kanser oleh kaki tangan perubatan terlatih 102,000 setahun. Ini yang sedang berlaku, yang berlaku kepada orang kena kanser. So, kanser tu ialah penyakit paling mahal. Kedua, okey. Sekarang penyakit paling mahal ialah COVID. Okey. Saya baru terbaca dalam Facebook tadi ada seorang anak ni, anak solehah ni, dia nak jual rumah dia dekat Batu Cave. Rumah dia nak jual tanah lah, rumah saya tanah. Rumah tu rumah separuh batu separuh kayu, duduk kat Batu Cave. Dia nak jual dengan harga RM550,000 sebab ayah dia sekarang dekat hospital swasta kerana COVID stage 5. Okay, kenapa dia masukkan ayah dia ke hospital swasta? Sebab kerana hospital kerajaan, ayah dia masuk hospital Selayang. Hospital Selayang dah tak dapat tampung pesakit COVID dan bagi gas yang tak cukup. So dia tak tahan tengok ayah dia macam berenang. Orang sakit COVID ni kalau tak cukup udara macam berenang tau. Macam dia mencari-cari udara. Nak bernafas susah. Okay. So dia kesian, dia hantar ayah dia ke hospital swasta dan dia dah selesaikan 130,000. Mungkin orang banyak duit lah, kaya lah ni, meniaga kan. Dia dah selesaikan bayar 130,000 yang pertama. Lepas tu dia bayar lagi 200,000 lebih. Dan kena bayar lagi sebab ayah dia dah masuk hospital swasta dah dekat 20 hari lebih. So dia nak jual rumah dia sebanyak 550,000 cash. Okay, dia nak cash. Okay, lepas tu dia ada stok barangan seperti baju. Dia nak jual juga stok tu semua sekali dia nak jual. Dia tak tahulah berapa ribu pula yang itu dia nak ambil. Okay, so nampak tak? Allahu Akbar. Bila dah kena sakit, Masya Allah. Habis harta benda kita jual. Okay, simpanan-simpanan yang ada pun kita habis jual. Habis semua kita pakai. Okay, so paling penting sekarang ni kita nak bayar RM200, RM300 untuk satu coverage kita, perlu kita fikir-fikirkan. Sebab apa? Kita bimbang yang kita nak korek ke depan ni, tak tahu kat mana nak korek. Okay, saya pun kadang-kadang terfikir balik. Medical card kita medical card saya yang saya ambil 2014 lepas, coverage hanya dalam masuk bilik yang saya masuk 200, saya cover choice price dalam 65,000 setahun. Lepas tu untuk GAM kita Takaful Ikhlas ada bagi medical card untuk GAM Takaful Ikhlas hanya cover 60,000 sahaja. So kalau campur medical card saya yang personal dengan Takaful Ikhlas baru 125,000. So saya terfikir cukup ke coverage aku tahun ni? Saya dah terfikir-fikir lah. Saya pun risau je lah. Okay. Lepas tu terfikir pula, alamak aku ni macam minta-minta sakit je kan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kita kena bersedia untuk sangat kecemasan kita sebenarnya. Itu yang kita kena fikirkan dan kita kena bagi pada klien kita. Bila kita sedar, kita akan cakap kesedaran tu kepada orang dengan betul. Kalau kita tak sedar, kita nak cakap pun kita no point. Okay. Kita kena sedar dulu diri kita. Pentingnya benda ni, pentingnya pampasan, pentingnya medical card. Barulah kita akan advise klien dengan betul. Kau jangan, COVID ni mahal dah sakit dia. Kanser ni mahal dah sakit dia. Kau kena bersedia. Takkan kau nak bayar sebulan 250 tu, kau kena get ready. Okay, satu lagi. Kalau klien nak ambil macam medical card AIA, yang hanya medical card sahaja. Medical card tu pun bukannya semua dia bayar. Macam kita cakap tadi lah. Bukan semua dia bayar. Ada yang klien kena tambah bayar. Okay. So memang perlu pampasan. Kalau AIA, medical card dia kata murah. Dia declare medical card dia murah kan. Dia kena ingat bahawa, klien kena ingat bahawa kalau nak tambah pampasan macam kita tambah-tambah ni, harga sama je macam kita. Harga sama je. Dia strategi pemasaran sebenarnya. So kalau dia orang ambil medical card stand alone, yang hanya cover medical card saja memang nampak murah. Tapi ada juga yang kena bayar. Itu kena ingat. So paling penting sekarang ialah pampasan dengan medical card. Kedua-duanya penting. Okay, medical card kena limit tahunan kena tinggi. Sebab tengok daripada segi penyakit punya perubatan tinggi sekarang ni. Dan kalau kata pampasan pun kena tinggi. Kalau boleh biarlah 50,000 ke atas. Right?
Okey, kita benar kat sini. Harga di hospital kerajaan adalah 30 hingga 70% lebih murah berbanding hospital swasta. Namun pesakit perlu menunggu giliran yang lama untuk dapat rawatan. Betul tak yang ini? Okey? So kena dapat giliran yang lama untuk dapat rawatan. Kena pergi ulang alik. Nak buat appointment untuk CT scan kat hospital kerajaan pun, kita kena datang bulan depan. Betul tak? Okey? Kalau kita masuk hospital swasta, kita masuk hari ni, esok dah CT scan dah. Senang. Okey, itu pengalaman Abayuk. Okey, saya tahu sebab saya teman dia. Right? Selain faktor keselesaan, ramai yang memilih untuk dapat rawatan di hospital swasta kerana kanser perlu dirawat dengan segera. Sebaik sahaja ianya dikesan. Kelewatan mendapatkan rawatan boleh menyebabkan kanser itu merebak. Nampak Kalau kita lewat dapatkan rawatan, kanser itu merebak. Kalau kita ambil rawatan ke hospital swasta, kerajaan, macam Kak Wati punya klien tadi, ambil rawatan biasa, memanglah murah je dia punya ubat dia. Tapi lambatlah akhirnya klien tu dengan izin Allah meninggal dunia. Tapi kalau nak ambil ubat yang mahal, kita tak ada duit pula. Nampak tak? Jadi nak dapat rawatan yang berkesan, mahal. Ubat dia tadi 16,000 lebih. Nampak tak benda tu? Okay? Sebab kalau kita ambil rawatan biasa, chances untuk kanser tu untuk merebak tinggi. Okay? Sebab dia tak boleh nak dia merebak dengan cepat sebab benda tu duduk dalam badan. Kanser ni ibarat bom atom dalam badan kita tahu. Dia boleh pom tiba-tiba. Okay? Dan ini akan lebih menyulitkan lagi proses rawatan. Okay? Sekejap, cikgu minum air sekejap. Okay. 80% pada kanser biasanya akan menyerang kembali selepas 2 hingga 5 tahun dari tarikh rawatan terakhir. Ini terjadi sebabkan oleh zat-baki sel yang tidak termusnah semasa rawatan pertama telah membina ketumbuhan baru pada kawasan lain di dalam badan. Okey. Pengalaman ni tak tengok air. Dia tengah tekak. Okey, saya ada kakak seguru. Dia kena kanser pangkal rahim. Okey, dia kena kanser pangkal rahim kanser rahim lah macam tu. Okey, kanser rahim ni bila dah buang rahim tu, so kanser rahim tu dia ni lah patutnya tak adalah, dah habis kan. Tapi rupanya lepas 2 tahun tak silap dia dapat serangan macam seolah kanser tu dia macam pokok tau, dia tumbuh tunas dekat pangkal rahim yang ada tu. Dia jadi kat situ. Doktor pernah pening kepala, macam mana benda tu jadi? Jadi bermaksud kanser tu mungkin dia dah merebak dah daripada rahim tu, dia merebak ke pangkal rahim. So bila dah buang dalam rahim tu, rupa-rupanya yang dekat pangkal rahim tu dia masih ada dia punya sel-sel dia kat situ yang dia membiak. Itu jadi pada kakak seguru saya. Dan akhirnya doktor terpaksalah buat something, dah tak tahu apa yang doktor buat. Okay, tu dia kena pantang makan banyak lah. Terutama makan ayam ke apa kan. Tu dia alhamdulillah. Dia punya rawatan ni kakak seguru saya ni. Alhamdulillah lepas rawatan yang dia masuk hospital yang kali kedua tu, kakak guru saya ni dia banyak berpuasa. Dia banyak berpuasa daripada badan dia berisi, memang dia kurus. Lepas tu dia banyak makan bubur nasi dengan sayur. Alhamdulillah sampai sekarang kanser dia dah tak ada. Saya rasa mungkin rawatan kita kena back to the basic balik lah. Okay, itu sharing daripada kakak guru saya lah. Okay, saya pula rajin bertanya. Rajin dapatkan makluman daripada dia. Kan? Okay. So, majoriti pesakit kanser meninggal dunia bukan disebabkan oleh tumor pertama, tetapi disebabkan oleh tumor kedua yang terbentuk daripada tumor pertama. Itu sebab dia. Okay, itu kita kena faham. Cara umumnya, semakin awal barah itu dirawat, semakin tinggi peluang pesakit untuk sembuh. Kawal pemakanan dan amalkan ubat yang mengandungi khasiat anti-kanser. Mampu meningkatkan lagi peluang untuk pesakit sembuh sepenuhnya daripada penyakit yang boleh membawa maut ini. Tu kena cari makanan-makanan
yang anti cancer. Contohnya macam brokoli kena makan jenis-jenis macam tu. Okey. Kena apa anti cancer ni apa? Tak salah saya antigen lah. Kena elak makan sate. Sate dia ada macam arang dia ada bahan kimia kat situ. Semakin lambat tindakan diambil akan menyebabkan semakin jauh sel kanser boleh merebak. Dan apabila sudah mencapai tahap ini sudah tidak boleh banyak yang boleh diusahakan lagi. Okey, kalau kena kanser, terutama macam barah payudara tau. Saya cakap terang, kalau kena barah payudara na'udzubillah tadi, sel kanser tu bila dia keluar, payudara tu nampak macam bernanah. Kalau nampak bernanah masih lagi stage ketiga lah biasanya. Dia dah nampak macam dekat payudara tu dia nampak macam luka, bernanah dan dia macam ada lubang dalam payudara tu. Itu dah stage 3. Janganlah pergi promo. Ataupun perawat-perawat tak guna nak tampal apa ubat-ubat apa daun-daun ke apa ke. Saya pernah mak saudara saya dia sakit barah payudara. Anak dia ni bawa mak saudara saya ni pergi berubat jaga kampung, tampal-tampal apa daun-daun lah apa kat payudara. Itu merebakkan lagi sebenarnya dia tak lama lepas tu dia meninggal dunia. Sebab dah tak mampu nak buat apa-apa. Asalnya doktor dapat kesan stage 2. Lepas tu berubat jaga kampung tak nak pergi kepada hospital. Sebab katanya nak cuba jaga kampung dulu. Sebenarnya bila pergi jaga kampung ni, dia menyebabkan kes tu semakin merebak. Itu yang pergi stage 3, stage 4, jaga laju. Okay? Sepatutnya bila dah dapat detect stage 2, kalau nak pergi jaga kampung pun jangan tinggalkan yang perubatan hospital. Serahlah diri ke hospital sebenarnya. Sebab masa stage pertama dengan kedua tu, doktor dia korek tempat yang belum lagi kena akar kanser tu. Jadi kalau macam kanser payudara, dia akan korek payudara tu, dia akan buang sebelah payudara tu. Sebab akar kanser payudara tu bila dah masuk stage ke-3, sebenarnya akar tu dah boleh merebak ke payudara yang sebelah lagi. Okay, walaupun lelaki, saya nak cerita juga benda ni sebab anda semua ada isteri. Dan itu risiko untuk perempuan. Dan jangan lupa, kanser payudara sebenarnya dia boleh kena orang lelaki juga dalam lingkungan dalam tak silap saya 10% ataupun 5%. Jadi maksudnya orang lelaki pun ada kebarangkalian untuk kena sel kanser payudara. Tu hati-hati Right. Okay, kita benar. Okay, dah 4 tahun ambil ubat. Tak biasa free. Sekali tadi terkejut tidak. Mudah ubat yang kami ambil ya kena bayar RM300. Sakit pula mana macamnya. Mana orang nak tak mampu macam ni nak ambil ubat ya. Mana dapat direnti ambil ubat ya memang kami berhenti. Kalau nak kerajaan dah macam swasta dah. Tapi apa boleh buat gak nak sambung nyawa. Ini kena kanser orang Sarawak. Dia masuk dalam Facebook. Dia masuk dalam ni dia kena bayar. Okay, ubat ni. Ni ubat biasa je sebenarnya. Okay, dia kena bayar RM300 sekali ambil. Okay, jawapan daripada hospital kerajaan. RM400 bukanlah charge untuk sekotak. Siapa ni? Kak Nora, saya ada kelas Kak Nora sekarang Kak Nora. Nanti saya call Kak Nora balik Okay. Kat sini doktor jawab, okay. Doktor jawab bahawa RM400 charge tu untuk bukan kotak ubat tu. Tapi adalah charge keseluruhan rawatan kitaran, kemoterapi. Okay. Kat sini rawatan radioterapi dan kemoterapi. Memang kena charge. Okay. Jadi charge rawatan kelas ketiga untuk kitaran antineoplatik ataupun kanser. Untuk 6 bulan, untuk 6 kali. Maksudnya sekali kitaran RM50 untuk sekali kitaran. Nampak tak? Maksudnya kena bayar juga. Tapi klien fikir masuk hospital kerajaan free. Tak, kena bayar juga benda tu. Right? So ini berlaku. Okay, kita pun dah nak habis. Dekat 11 lebih. Okay, malam ni kita tak ada quiz sebab memang slide terlampau panjang. Sebab saya nak bagi kita punya satu pengetahuan tentang beza antara
life takaful dengan medical card takaful. Tapi terlepas akhirnya kita akan dapati kedua-duanya sangat penting. Tapi medical card walaupun penting kena tengok credit limit tahunan dia kalau boleh tinggikan. Dan pampasan takaful pun memang very important. Memang kalau boleh tinggikan lagi. Okay, kalau kena sekali penyakit, kita nak ambil takaful dah tak boleh. Macam contoh berhabis 150,000 untuk pulih. Okay, dah habis kena kanser kan. Okay, kena kanser semata-mata 150,000 semata-mata untuk pulih. Namakan apa saja produk makanan. Sama macam Encik Zaki tadi tu kanser dinding rahim yang ni na'udzubillah min zalik. Right, jumpa berumur, rawatan alternatif, makanan tambahan. Kena ingat makanan tambahan, banyak orang jual makanan tambahan. Tapi kebarangkalian untuk sembuh terpulihnya mungkin tak tahu banyak mana. So yang paling penting adalah kita kena sediakan diri kita untuk sangat-sangat kecemasan. Yang paling penting kalau kata berlaku sesuatu jangan hanya bersandarkan kepada rawatan tradisional ataupun makanan tambahan. Tapi kena juga ke hospital. Jadi kalau nak ke hospital, kena sediakan duit. Ataupun kena sediakan itulah hibah takaful, ataupun pampasan takaful atau medical card untuk kita punya coverage kita untuk sebarang kecemasan. Alright, medical card tak penting. Kat sini bukan dia kata penting. Jadi keutamaan kita, dia kata kat sini medical card bukanlah tidak penting. Akan tetapi keutamaan adalah pelan perlindungan takaful keluarga. Yang menyediakan manfaat yang akan memberikan kesan kepada kewangan kita dan keluarga kita terutama apabila ada simpul risiko kehidupan seperti kematian, hilang upaya kekal, kemalangan dan penyakit kritikal. Kalau boleh advice kita, nasihat kita, pandangan kita tu kena betul-betul bagi kepada pelanggan dengan cara yang tepat. Okay, kalau boleh kita advice dia tambah sikit lah. Kan? Sebab kalau kena penyakit kritikal, nak tambah bayaran dah tak boleh. Kalau pergi hospital swasta bukan semua cover, kadang-kadang ada yang kena bayar. Pergi hospital kerajaan bukan semua cover, ada yang kena bayar. So perlukan pampasan. Right? So itu saja. Ada apa-apa soalan tak yang nak bertanya sebelum kita tutup kita punya program kita ini dengan tajwid kifarah dan surah Al-As. Okay, kalau tak ada, boleh bertanya dalam grup. Nanti saya masukkan slide ni dalam grup. Okay, boleh guna untuk present dekat klien. Mungkin terlalu panjang juga sebab slide ni ada dalam 50 slide. So pandai-pandailah pilih-pilih nanti untuk cakap dengan klien. Nanti Akak bagi link video ni. Oh, link video. Okey, nanti saya bagi juga link video. Boleh kita refresh. Ataupun saya masuk juga dalam YouTube supaya senang tengok dalam tu juga. Boleh. Sebab kadang-kadang bila kita masukkan dalam bila kita bagi link, lepas tu dalam Zoom punya ni dia jadi berat. Okay, so Google Drive pun boleh. Google Drive. Transfer. Jadi kalau transfer kadang-kadang kita makan data kan. So saya masuk YouTube senang. Tengok dalam YouTube saja. Boleh? Okay. Alright. Okay. Assalamualaikum. Kita baca tajwid kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay. Amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih semua yang join.